بشفاعة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبنا وأمهاتنا وما حوى أنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى شهير الملائكة مقربين الغيب, ibu bapa kita, suami, isteri kita, anak-anak kita, cucu kita, keturunan-keturunan nenek moyang kita, semua rijalul ghaib, rijalul baha, semua malaikat-malaikat Allah, semua roh-roh yang suci, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua pemimpin-pemimpin Islam kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu besar nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar, Allah telah menganugerahi kepada kita nikmat hidup, di mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Sebelum ni memang kita ni tak ada. Jadi bila tak ada, Allah bagi hidup. Hidup ni tadi kita pula meyakini dengan hakul yakin bahawa hidup ni cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah. Jangan kita nak berangan, kita rasa ni cerita hidup kita ni cerita kita, tak. Apa pun saja, subhanallazi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan segala hidup-hidup kita. Dan sekalian kehidupan-kehidupan yang Allah jadikan. Dan sesungguhnya sekalian yang di langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya semuanya kehidupan pencipta, Allah lah yang menciptakan. Dan Allah yang tahu memberikan sifat-sifat kepada yang dijadikan. Baik malaikat, baik makhluk-makhluk Allah, jin ataupun iblis, setan-setan, apa saja tu semua makhluk Allah jadikan mengikuti perintah-perintah dan aturan-aturan, cerita-cerita, kisah-kisah Allah. Ini yang susah zaman kita ni nak mempercayai. Kata ini dinamakan rukun iman, percaya kepada Allah. Kalau ini kita gagal mempercayai, kita nampak yang lain ada kuasa, ini kita belum lagi cukup beriman. Kita tak boleh lagi dipanggil orang beriman, minta maaf. Sebab kita angan-angannya kita ni beriman. Kalau beriman tak merasa dah keakuan diri. Dia akan merasakan setiap detik sesaat ke depan kita ni, sekarang ni kita merasakan bahawa tak ada kita. Sekarang ni kita Allah. Maknanya bukan kita Allah. Yang ada hanya Allah. Situasi keadaan ini harus dihidupkan selalu. Kalau selain daripada situasi keadaan yang ini tadi, mengesahkan Allah, kita rasa ada kita, ada Allah, maknanya ada dua, maka tetap juga kita belum sempurna lagi. Maka kita ada masih lagi keakuan diri, maka itu kita masih lagi dalam keadaan innal insana lafil khusr, dalam kerugian. Sebab manisnya ibadah itu bila kita menafikan betul-betul hingga tak ada keakuan diri, tak ada, semua yang wujud hanya
Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita ini sebenarnya kalau ditanyai adakah kita ni sekarang ni mencari Allah? Bukan. Kita bukan mencari Allah. Kita nak meyakini yang ada hanya Allah hidup kita. Jadi jangan mencari. Sebab yang dicari itu takkan dijumpa sebab dia terlalu hampir. Ibarat tangan kita lekat sini, mana kita nak cari? Padahal dia yang bagi kita penglihatan, dia bagi kita hidup. Nak cari apa? Betul? Kita nak cari Allah apa? Dah hidup ni sendiri pun dia dah penglihatan pun dia punya, pendengaran dia punya. Kita yang angan dok cari-cari. Bila dah cari berpuluh tahun, bila jumpa dengan orang arif billah, dia terangkan baru kita tahu rupanya kita yang dicari. Sebelum ni kita ingat kita nak cari. Tu kata rugi tadi. Kita bukan mencari Allah. Tapi kita ni nak meyakini lagi bahawasanya Allah lah yang wujud. Kita ni sekadar untuk dia tajalikan cerita dia. Tengok filem-filem apa yang kita minat tengok. Kita tengok siapa yang pengarah dia, siapa yang skripkan tu tadi. Jadi dalam filem tu, kita ni dalam kehidupan kita semuanya Allah. Semuanya dia yang menggerakkan kita, dia yang hidupkan kita, dia bagi penglihatan, dia bagi ilmu. Tak ada satu habuk halus zarah pun ada hak kita. Kalau kita dah betul mengaji ni betul-betul, tak ada lagi kita nak merasakan ada keakuan diri. Maka inilah pelajaran inilah yang akan disekat oleh iblis dan kuncu-kuncunya. Kerana bila dia ni tak dapat menahan kita untuk kita mempelajari ilmu ni, bila kita lepas kita duduk aja pelajaran ilmu ni, terputuslah dia untuk menggoda ataupun nak merosakkan kita. Iblis itu dia tak sempurna dia mengenal Allah. Jadi kita bila dah sempurna mengenal diri, mengenal Allah, Allah memberi firman-Nya, wahai iblis, wahai apa saja pun engkau tidak boleh mengganggu hamba-hambaku yang dah ikhlas kenalku. Mana dia tulis ikhlas? Ikhlas tu orang yang dah kenal diri, kenal Allah, dia tak ada keakuan diri, ikhlas. Dia tak merasakan kehidupan ni ada hak dia. Kehidupan ni cerita maka itu Allah bagi tahu pada iblis, kau tak boleh buat apa-apa. Maka itulah tadi bila kita lepas dari keluar dapat duduk dalam pelajaran ini, maka kita dah dilingkungi oleh naungan-naungan rahmat Allah. Sebab dalam kita duduk dalam naungan ni, kita betul-betul nak siapa? Tak ada lain. Saya datang ni bukan nak cerita pasal projek ratus ribu ke, nakkan apa ni kedudukan ke, nak anak murid ramai ke, nak puji ke. Tak ada. Saya kena buang tu semua. Dan tak ada dalam hati saya, melainkan saya pun nak bersama-sama ajakkan semua mengesakan saya nak bagi. Saya dah dapat Allah Ta'ala, Allah bagi buka pada saya. Saya macam Rasulullah juga, saya nak juga semua dapat Allah Ta'ala. Saya tak perlukan apa-apa pun. Saya perlukan semua yang hadir ni dapat, pendengar-pendengar YouTube dapat Allah Ta'ala. Tak payah jumpa saya pun tak apa. Saya pun malas nak ramai-ramai. Ini pun dah tak tahan saya nak melayan dah. Jadi cukup amalkan terus dalam hidup kita Allah Ta'ala. Sampai ke mati, ke bila-bila pun sentiasa rasakan itulah kebahagiaan. Tak ada lagi lain lagi yang kita nak kejar dah. Ya? Yang dah dapat ni, inilah geliga dia. Inilah mustika dia. Geliga Allah la ilaha illallah. Mustika Muhammadur Rasul. Dua-dua kita dapat. Allah dan Muhammad. Dua kembar. Dulu dalam YouTube saya saya cakap, kalau kita mendapat Allah, pasti kita mendapat Nur Muhammad. Kalau kita mendapat Nur Muhammad, pasti akan bawa kita kepada Allah. Pasti dua kembaran ni tak akan berpisah. Nak selawat banyak-banyak pun 24 jam, bagus. Akan dapat Allah Ta'ala. Duduk dalam pengajian ni, pasti dapat Allah, pun dapat juga Nur Muhammad SAW. Kita cinta kasih juga. Sebab Nur Muhammad dan juga Nur Zat Allah Ta'ala tak lain daripada Zat Allah. Jadi dia terjadi daripada Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nur Zat Allah Ta'ala itu memuji kepada sifatnya sendiri bernama Nur Muhammad. Jadi sebenarnya semuanya tidak ada, yang ada Zat Allah. Dia berasal daripada Zat. Jadi nak nyatakan lagi, yang ada hanya Esa Allah Ta'ala. Tak ada dua pun.
Ini harus kita fahami. Inilah yang Rasulullah bagi tahu, manisnya tiada pahit kalau kita betul dapat mengesahkan Allah. Semua dalam diri kita jadi nur dah, tak ada kita dah, nur semua dah. Di situ nur itulah kenderaan yang nak bawa kita lebur kepada nak mengesahkan Allah. Nama dia Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Ahmad tak lain nur zat Allah Ta'ala. Dan nur zat Allah Ta'ala terus mengesahkan Allah bernama Ahadun Ahad. Di situlah duduk di situ dinamakan duduk keadaan asalnya Allah Ta'ala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in qadir wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan, zahir dapat dilihat dengan batin tak dapat diterka-terka. Itu Allah Ta'ala meliputi, dia sentiasa asyik dengan dirinya sendiri. Awal tak tahu bila mulanya. Awal. Kalau kita awal, Mak Ji lahir tahun berapa? Berapa? 58 bulan? 5 hari bulan? Pukul berapa? Tak tahu pukul berapa? Lah, saya pun tak tahu juga. Maknanya kita tahu juga awal kita. Awal kita. Allah ni awal tak tahu bila mula. Sebab ada dengan sendiri, tak ada siapa-siapa pun. Hebatnya Allah SWT. Awalu tanpa permulaan. Kita awal ada permulaan. Saya lahir 17 bulan 10 tahun 71. Wafat tak tahu bila wafat, tapi kejap lagi ke besok tak tahulah kan. Itu semua urusan Allah. Yang penting kita bersedia, kita rasakan mati tetap mati, dihidupkan balik, diduduk dalam barzah, ada perhitungan, semua ada. Yang mustahak sekali, apa pun masuk alam kita barzah ke, alam dunia ke, yang penting kita dah tahu pegangan kita Allah. Di mana pun kita diarahkan, di fa'ain nama tuallu fasama wajh, di langit, di bumi, di mana dicampak alam barzah, alam apa pun yang mengerikan pun, kita tetap Allah. Itu paling mustahak. Tapi kalau kita tak rasakan Allah, itu lebih azab lagi. Kita kena ajar. Ini sifir yang Rasulullah ajar. Bukan sifir, ini satu skill. Maradona punya skill. Jadi skill dia, kita harus rasakan Allah. Itu lebih mustahak. Kalau kita dapat macam-macam nikmat macam Nabi Sulaiman, tapi Allah tu tak ada dalam hati kita, malang nasib kita. Itu tadi. Kita kena ajar dia gitu. Ya Allah, aku tak dapat apa yang lain pun tak apa, ya Allah. Janji kau jangan tak ada. Jangan kau tak ada dalam diriku juga sudah, ya Allah. Ajar dia kita. Ya Allah, sakit tu sakit. Sakit tu sakit tu sakit. Macam-macam sakit. Sakit ni tak apa, ya Allah. Memang sakit. Tapi jangan sampai aku lupa pada Engkau, ya Allah. Itu lebih sakit lagi daripada segala sakit. Ajar diri kita daripada sekarang supaya kita sentiasa ridha dengan aturan-aturan Allah SWT. Nikmat pun kita dapat kalahkan. Kalau nikmat ni best, ya Allah, Engkau tu lebih nikmat daripada segala nikmat, ya Allah. Ajar dalam hidup kita, perlu ajar gitu. Baru kita dapat kemanisan iman dengan Allah SWT. Ini rahsia-rahsia yang Rasulullah ajarkan. Dia utus tadi untuk kita dapat Allah SWT. Kita berkehidupan dengan Allah, Haji. Bukan kehidupan kita, aku buat ni baca Quran, satu ayat, satu huruf, 10 kebaikan Allah bagi, 100 ayat ni hari berapa banyak aku dapat. Dia tak boleh kira tu dah. Kita dah mengaji ni, kita rasakan Allah 24 jam. Itu lebih besar daripada segala-gala yang lain. Tapi masih lagi kalau kita tak mengaji ni, kenal diri, kenal Allah, kita nakkan balasan, imbalan, upah. Hidup ni bukan Allah jadikan kita untuk kita minta upah pada Allah. Hidup ni bukan kita nak minta pada Allah, masukkan kita syurga, kita paksa Allah Ta'ala pula. Ya Allah, aku dah beribadah, masuklah syurga, ya Allah. Mana boleh macam tu? Itu tak ikhlas sama dia. Nanti kita masuk dalam syurga, tak tenang. Sebab kita paksa Allah, Allah bagi juga. Kan? Macam masuk istana lah. Raja tak jemput pun. Orang lain raja jemput, kita tak dijemput. Kau mana? Kad tak jemput dia. Makan lah. Sedap tak hati kita nak makan? Padahal hidangan di istana. Sedap tak kita nak makan? Dia tak jemput. Jadi Tuhan punya syurga tu, mesti jangan kita tertipu nanti. Kita angan-angan 60 tahun aku ibadah, ya Allah, tak boleh masuk syurga. Aku masuk syurga sebab 60 tahun aku ibadah, ya Allah. Selangkah lagi aku nak masuk ni, ya Allah. Punya kurang ajar.
Saya tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi kalau dia kenal diri, kenal Allah, dia tak akan cakap macam tu. Aku tak layak ya Allah. Nak masuk syurga ni aku tak layak ya Allah. Syurga ni kau punya. Dan aku masuk neraka tak tahan pula ya Allah. Tak tahan. Banyak salah aku. Jadi aku rahmat kau lah. Sian aku ya Allah. Jangan depan aku dah buat ni aku mana boleh macam tu. Tak boleh. Jadi kita bila dah kenal diri, kenal Allah ni, Allah ajalah. Masuk. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk. Kunci ya. Masuk. Waalaikumsalam. Duduk. Jadi apa pun hidup kita, kita harapkan rahmat Allah. Dan apa pun yang kita ni boleh hidup ni, dia bagi hidup sebab rahmat. Dan kita melakukan ibadah yang Allah Ta'ala suruh tu tadi, semua bukanlah kita yang dapat buat. Tapi rahmat dan kurniaan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita rahmat di sisi dia, kita boleh buat. Sebab kita tak ada kudrat dan iradat. La haula wala quwata illa billah. Tapi Nabi Muhammad SAW pun sendiri bersabda, tidak ada pun satu orang yang melakukan amalan ibadah, dia dapat masuk syurga. Tak ada. Sahabat tanya, engkau pun sama ke ya Rasulullah? Ya, aku pun sama. Tak ada sebabkan aku amalan baik aku, yang aku boleh sebabkan aku masuk syurga. Habis macam mana? Rasulullah kata, kita boleh masuk syurga sebab rahmat dan kurniaan Allah. Selalulah kita bersandar kepada rahmat dan kurniaan Allah. Jangan bersandar pada amalan-amalan kita. Bukanlah saya kata tak boleh buat, tapi jangan sandarkan. Buat, kita boleh buat ibadat tu sebab apa? Siapa yang bagi kudrat iradat? Diri kalau dia tak bagi kita berdiri solat, tak boleh berdiri kita. Buka mata pun tak boleh. Kalau dia bagi kita, dia kata tak boleh tutup mata, tak boleh. Saya 2 tahun tak boleh tidur, Haji. 2 tahun tak boleh tidur. Kalau siang boleh tidur, tak apa. Tak ada rasa ngantuk dia bagi 2 tahun. Itu kuasa Allah SWT. Boleh. Dia nak hidupkan kita, dia nak matikan kita, dia hidupkan balik. Itu Allah Ta'ala punya kuasa mutlak. Kita tak ada daya upah, kita mengikutilah. Maka itu kita minta, kita sentiasa redha dengan aturan ketentuan Allah, apa yang nak berlaku dalam hidup kita. Bila kita redha, Allah akan jamin ketenangan pada kita. Allah akan jamin keamanan. Nak dapat makam ridha ni bukan senang. Sebelum ridha ni sabar. Sebelum sabar ni kena ada ilmu lah. Dia panggil ilmu hak, ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kalau kita tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, kita tak boleh sabar. Itu menahan dia. Menahan diri. Kalau sabar ni maknanya dia tak mengeluh dah. Sabar. Kalau redha dia senyum je. Senyum dia macam katalah kita rumah kita terbakar, contohlah contoh, jangan pula betul-betul ni contoh, rumah kita terbakar, kita senyum, ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu orang ridha. Kau bersihkan hati-hati aku yang tak elok ya Allah. Kalau aku nak hanguskan sendiri tak dapat, ni kau bersihkan, terima kasih. Itu orang ridha. Pasal dia ada belajar. Kalau dia tak ada belajar, dia mulut dia cakap ridha, tapi belakang meraung. Jumpa orang ni minta macam mana nak ganti balik ni, tak puas hati. Bukan senang nak ridha ni. Tapi maka ridha ni kena ada ilmu hak, ilmu mengenal diri. Maka tu Allah Ta'ala firman, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sabar dulu ke hak dulu? Allah Ta'ala kata, hak dulu. Hak dulu kena mengaji, kenal diri, kenal Allah. Baru boleh sabar, baru boleh redha. Tipu kalau orang tak belajar ni, dia boleh sabar, tipu. Itu kita je sebut, tapi makam dia di sisi Allah, dia belum sabar. Dia mesti melalui pintu, iaitu kenal diri, kenal Allah. Sabar. Orang yang sabar dia ucap apa? Qalu inna lillahi wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Siapa dia orang sabirin?
allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, ni semua Engkau punya ya Allah. Ini semua Engkau susun ya Allah. Aku tak tahu apa benda ya Allah. Dia letakkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dah di golongan orang yang sabar tu dia watak dia begitu. Dia kena tahu ya Allah, ini susunan Kau, ini aturan Kau. Aku tak tahu apa. Aku lahir pun tak punya apa-apa. Ni dah terbakar macam ni ya Allah. Ini semua hak Engkau, bukan hak aku. Ini susunan Kau semua cantik ya Allah. Dia belajar sabar. Tapi kalau dah redha, di atas lagi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih pula. Rumah terbakar, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Ni Lailatul Qadar Kau bagi aku ya Allah. Boleh buat macam tu? Redha tu jangan. Dia orang-orang itu redha tu orang-orang kategori Nabi dan wali Allah. Nabi dan wali Allah. Kita cukuplah dulu sabar dulu. Jangan sabar-sabar meraung juga. Rumah aku terbakar. Itu sabar tu dia gitu. Dia pulangkan balik. Aku dulu lahir mana ada bapa ni, rumah ni semua harta Allah Taala punya. Kau nak ambil ya Allah. Sabar tu. Dia tadi. Dia kita akan lihat nanti. Perangai kita ni sabar ke tak sabar? Dia bagi. Baru beli kereta. Jiran sebelah pun beli kereta juga. Hutang ontak lah, janji lawan dengan dia. Dia Honda City, kita beli Honda City Noliza lagi atas. Kita beli. Tujuan dia bukan apa-apa, tujuan kita nak bersaing. Nak bersaing. Bila saing, cantik lah kereta baru beli, dia pun cantik. Tiba-tiba budak naik motosikal 2-3 orang, terseret dia punya brake tu kat kereta kita yang cantik baru beli tu. Set macam lah, kita pun nampak. Astaghfirullahalazim, Allah Kasim. Ampunkan Mak Kasim. Meraung kita. Pasal kita nampak tu hak kita. Betul? Dia tak mengaji. Kena Allah kita tak mengaji. Meraung lah kita. Mana rumah kau, mana panggil bapak kau, mak kau ganti balik ini, buat semua balik ni. Tak boleh cat macam ni, cat semua sekali ni 800. Panggil mak kau, kecoh. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, relax. Set. Dik, adik tak apa-apa dik. Bawa kau sekali elok-elok ya. Tenang, relax je kan. Tak apa ya Allah, ni bau sikit calar. Bukan cabut nyawa aku pun. Cara nak belajar sabar, dia kena diri, kena Allah, baru seronok. Kita bercakap dengan Allah, ya Allah, terima kasih. Ajar aku sabar. Ini Kau punya hak ya Allah, bukan aku punya. Jadi seronok dengan Allah tu tadi. Itu pasal kena belajar kenal diri dengan Allah. Seronok hidup dengan Allah. Semua Allah Ta'ala punya. Jadi kita sentiasa rasakan Allah. Tak ada marah-marah dah. Relax je. Sudah. Allah pujuk kita sudah. Bercakap dengan Allah Ta'ala. Ya, terima kasih ya Allah. Apa? Saya dulu pernah saya suka pelupa pergi kenduri kahwin, makan-makan, tahu handphone atas meja. Orang memang terlupa, pantang taruh. Kita kan dah balik rumah tu, kawan ni saja je, dia tahu kita pelupa, dia sorok kan. Dia pun tahu dah jauh ni, telefon kau mana tadi? Dia tahu. Tinggal atas meja makan. Ada ke tidak lagi? Tak apalah, kalau tak ada aku beli lain. Allah nak bagi yang lain. Jadi seronok. Kita seronok hidup dengan Allah. Jangan rasa macam tekanan tu. Jangan rasa tekanan. Kita boleh cari balik. Kereta tu salah boleh cat. Duit mana dapat? Duit Allah bagi. Duit ada pada kita tu duit Allah, bukan duit kita. Duit kita ke? Jangan rasa kita punya. Baik selai rambut, cakap hujung kaki, semua Allah Ta'ala punya. Kalau nak dia ambil gigi kita, ambil lah ya Allah. Kau punya. Ganti yang lain pun boleh, ada spare part lain kan. Dia ambil nyawa kita pun, dia pun. Jangan protes. Ini bau sakit sikit dah macam nak mati sakit. Sakit sikit macam nak mati je. Tak boleh. Rasakan. Bila sakit gigi tu kan rasakan, ya Allah nikmatnya sakit gigi. Ada tak orang cakap macam tu? Sakit gigi, ya Allah nikmatnya sakit gigi ya Allah. Itu kalau orang ada macam tu hebat lah tu. Tapi lawankanlah. Ya Allah sakit ni jangan bagi aku lupa Engkau. Sakit ya Allah. Sakit ni ya Allah sakit. Tapi jangan bagi aku lupa dengan Engkau ya Allah. Lawankan. Lawankanlah sikit-sikit tu. Sebelum sakaratul maut yang besar punya. Ajar dulu yang kecil-kecil. Supaya akan datang insya-Allah Allah akan mudahkan
Tapi yang kecil pun tak ada lawan. Sakit gigi-gigi. Klinik Ilham, hospital. Cepat tu. Yang cepat, wajib hilang. Tak nak buat main dulu. Buat main dulu dengan Allah. Allah yang kau bagi ni untuk ingatkan kau. Kita kalau sakit, kita boleh tumpu pada Allah. Lupa dunia ni kejap. Kan gigi kan? Untuk fokuskan. Memang lupa. Ada duit pun tak guna lah. Sakit gigi. Marah. Tapi tumpu pada Allah sebenarnya. Alihkan ke makrifat tu. Inilah peluang dia kita nak makrifat pada Allah. Kalau sihat-sihat susah nak ingat Allah. Kan hajar tu jadi. Ada seronok hidup ni. Perbaiki hidup kita. Wa fi anfusikum apalah tu. Tengok diri makjim, tengok diri kita masing-masing. Di situ ada pelajaran yang Allah nak bagi. Real, original. Kitab tulisan Allah langsung bagi. Kita berhubung terus dengan Allah. Jangan pakai yang lain lagi. Kita dah Rasulullah ajar kita supaya mendapatkan Allah dan kita berhidupan dengan Allah akan ajar akhlak kita. Allah yang ajar akhlak kita. Sebab Nabi Muhammad SAW, siapa yang ajar akhlak Nabi SAW? Allah. Kenapa? Lahir-lahir bapak dia dah wafat. Umur 6 tahun ke 7 tahun lebih kurang, ibunya meninggal. Berebut-rebut orang yang malaikat, bidadari, semua nak jaga Rasulullah. Berebut-rebut. Last sekali Allah Ta'ala kata, aku aja yang boleh jaga Muhammad. Nampak? Nabi Muhammad tu dididik oleh Allah. Kalau kita tengok perangai Rasulullah tu perangai Allah Ta'ala. Sebab yang dididik apa? Jadi kalau kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat didikkan original. Tengok bola siaran ulangan tak best. Tapi kalau kita tengok siaran langsung, best tak? Kita tak tahu keputusan lagi. Best. Jadi hidup kita tak tahu apa jadi depan, best. Kalau kita dah tahu tak best lah. Betul? Dah tahu tempat kita syurga, best tak? Tak best. Jadi yang best sebenarnya kita hidup dengan Allah. Itu paling best. Paling best sekali. Tentu pun Allah campak kat mana pun best. Sebab asalkan dengan Allah. Bismillah. Dengan Allah. Jangan kita tekan hidup kita. Bola tu atas air. Ada tenggelam sikit tak? Bola atas air. Tenggelam sikit lah kan? Tapi jangan hidup kita dia tekan. Biarkan dia banyak mana yang dia tahapan yang dia tekan tu tadi, tahapan bola tu punya berat, cukup. Jangan kita tekan. Masalah kita kena sikit, kita tekan lagi. Tak patut, ya Allah, aku kena ujian macam ni. Itu jadi kau tekan lagi. Sekali melambung, habis dengan kita kali. Ganap. Jadi biar hidup kita macam mana berlalu, ikut aja. Itu aturan Allah. Cantik. Sangka baik dengan Allah. Sangka baik, bagus ya Allah. Ni semua sentuhan kau cantik ya Allah. Sentiasa rasa mesra dengan Allah. Ya, apa kau buat dengan aku semua betul ya Allah, bagus. Oh, nanti hidup kita bahagia. Situlah bahagia. Kau nak melawan. Tak kena aja, hujan tak kena, panas tak kena, mendung tak kena. Tu tadi. Apa yang kena ni? Hati kita yang tak kena sebenarnya. Cuba kita pulangkan balik hati kita ni, kolbun kita kepunyaan Allah. Engkau yang membolak-balikkan mukallibal qulub, hati aku engkau aturkan ya Allah. Bila Allah yang dah aturkan, cantik tak? Kalau kita yang cantik hati kita boleh? Kita nak jaga hati anak kita, isteri, suami kita, mana boleh? Hati kita pun Allah yang. Jadi kita minta suami ke isteri ke anak-anak, ya Allah engkau yang. Jangan mengaku-ngaku kita yang boleh. Itu jadi tekanan hidup. Kita rasa macam anak kita, isteri pergi mana-mana, apa cucu kita semua, kita rasa kita prihatin. Tak boleh. Kita hanya berdoa, ya Allah tolong jaga. Engkau yang tahu jaga. Itu sebaik-baik doa penyerahan kan. Kita tak tahu. Saya pun kalau dengan duduk di sini berapa jam kita. Selebih ni kita lebih banyak dengan siapa kehidupan ni? Suami. Betul juga tu. 24 jam bawa suami pergi mana? Pergi bilik air, pergi apa, semua pergi dengan suami. Ada? Tadi kata banyak dengan suami. Kita banyak dengan Allah. Allah pernah tak tinggalkan kita? Pernah tak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Buka tafsir. Aku tak pernah ninggalkan kau Muhammad dan tidak pernah berpaling. Ini ditafsirkan oleh 500 orang wali Allah bersidang 500 tahun lebih dulu. Bersidang, bermuzakarah tentang ayat ni tadi, surah Ad-Duha. Ni wali-wali Allah ni 500 orang di tahun 500 tahun lebih dulu. Dia berkumpul nak membincangkan tafsiran dan memaknakan ayat yang mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Allah tu tidak pernah berpaling, tak pernah membenci, tidak pernah meninggalkan kita. Itu untuk Muhammad dia ke ataupun untuk umat ke atau seluruh alam ni yang Allah jadikan. Berbincang 3 hari tu. Hari pertama dia kata kumpul wali Allah, ini untuk Muhammad dia lah, kita tak layak. Oh, SAW. Lepas tu bincang, ini untuk manusia semua. Hari ketiga semua sekalian alam ni Allah tak pernah tinggal, tak pernah berpaling. Tinggal ganap lah. Kan? Jadi kita kena hakul yakin bahawa kita sentiasa tak pernah Allah pisah daripada kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya engkau wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, dia bertanya, dia ahli ibadah, dia tanya pada engkau Muhammad, sa'alaka ibadi, bersoallah ibadah orang ibadah kepadaku, kepada engkau, dia tanyakan, ya Allah, macam mana keadaan aku? Jawab Muhammad, anni qarib. Aku ni dekat dan lebih dekat daripada diri kita sendiri. Nak cari buat apa lagi dah? Dah terlampau dekat. Sehingga kan hidup kita ni dia yang penglihatannya dia yang bagi. Kita tak ada penglihatan. Kita yang tak ada. Bila kita tak ada baru kita nampak yang ada hanya Allah. Itu saya cakap tadi. La ilaha il. Kita ni tiada. Yang ada siapa? Allah. Jadi kita rasa kita ada ni semua angan-angan. Jadi jangan angan-angan ya. Kalau kita rasa kita ada tu angan-angan. Salah tu. Rasulullah tak bagi kita angan-angan. Kita mau nyata. Yang nyata siapa jelas sujud? Allah. Tapi engkau ada ni. Ini menunjukkan Allah yang ada. Ini engkau bercakap ni. Menunjukkan Allah yang berkata-kata. Ini engkau melihat ni. Ini menunjukkan Allah yang melihat. Patahkan balik. Lawan daripada diri kita. Kadang-kadang diri kita berkata, engkau ada lah. Ni kan kau bercakap. Ni kan kau berdiri solat. Kan Allah suruh sendiri kau solat. Lawanlah balik. Ya, Allah suruh aku sebab diri dia. Nyuruh diri dia sendiri. Kita tak punya apa. Baru Allah Ta'ala kata, ini betul hamba-Ku yang betul-betul ibadah, yang kenal aku. Aku istiarkan bahawa ini kekasihku. Ahliku. Tapi dok mengaku ada, marahlah Allah Ta'ala. Ya, hak aku kau kata engkau. Kau pakai kudrat aku, kau kata engkau. Silap kita kan? Tu. Kita tekan minyak kereta, kita kata kita yang tekan minyak kereta. Kita pakai kudrat siapa tu? Yang kita tekan minyak kereta, Mak Ji? Kudrat siapa? Tapi kita selama buat tak tahu, ya kita pakai kudrat Allah, kita rasa kita punya. Lagi kalau tak mengaji, tak sedar. Tak sedar. Bila kita nak sedar? Duduk dalam kejahilan. Duduk dalam kesyirikan. Ya Allah, mati macam mana kita? Dan keadaan kita tak kenal Tuhan. Ya Allah, tak kenal Tuhan. Tak kenal Allah. Semua dia bagi kita macam-macam. Kita tak mau kenal dia. Berat sangat tu. Lepas tu buat ibadah ungkit pula tu. Ya Allah, malulah. Malu. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Macam-macam dia bagi. Kita solat pun tak khusyuk ke tidak. Tak ke mana-mana pergi dah. Kan? Lepas tu minta lebih-lebih. Tak ada adab. Bukan Allah tak bagi minta, tapi adab tak ada. Minta nak tu, minta nak ni, macam-macam minta. Tapi solat tu, solat yang jenis lalai. Kalau minta nasi goreng, kalau tak tahu garam, orang yang buat nasi goreng marah. Apa ni nasi goreng tak ada garam? Semua cukup garam ni, tak ada, bising dah. Kita solat macam-macam tak ada. Tak khusyuk, tak mana-mana pergi entah. Bil elektrik tak bayarlah ni. Anak nak ambil cucu pula ni. Dalam solat tu baca juga ayat. Tapi duk melayang-layang ke kena. Sebab tak belajar kenal diri, kenal Allah. Siapa yang boleh ajar kita khusyuk dalam solat? Siapa boleh ajar? Adakah kita mencari, mengkaji macam mana nak khusyukkan solat? Sebab nanti di padang mahsyar amalan kita yang pertama akan dicek. Kalau tak khusyuk masalah tak? Masalah. Punca tak khusyuk sebab apa? Punca lalai sebab apa lalai? Sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Lepas tu buat muka-muka khusyuk. Tahu muka khusyuk macam mana nak buat? Orang tengok khusyuk lah dia solat. Buat tunduk macam ni. Buat muka khusyuk. Jadi orang sebelah khusyuk. Dah kita bukannya khusyuk, kita tak tahu khusyuk apa benda. Ustaz yang ajar pun khusyuk.
Khusyuk kita tumpu perhatian. Dia cakap macam tu je, kita tumpu perhatian. Macam mana? Dia tak jelaskan betul-betul. Banyak kita jumpa ustaz-ustaz ke apa, dia tak jelaskan betul-betul. Ataupun dia pun tak tahu, saya pun tak tahulah kan. Dia tak tahu khusyuk. Dia kata khusyuk je. Dia pun sendiri tak khusyuknya. Yang nak ajar kita khusyuk tu, dia pun tak khusyuk. Sebab kita dah memang tak khusyuk lah. Kita pun tak tahu dia tu khusyuk. Sebab dia ajar. Kita ingat dia yang ajar tu khusyuk. Rupa dengan dia tak khusyuk juga. Tak tahu apa khusyuk tu tadi. Khusyuk tu, kita kena tahu apa makna solat. Ada pernah dekat pengajian tu, kita nak tinggi dia, solat terus kita buat, solat sujud, berdiri, rukuk, apa, itu tinggi dah. Solat tu apa makna? Siapa boleh jawab? Saya bagi hadiah. Ni hari saya nak balik kan, bagi hadiah. Siapa dapat jawab? Siapa dapat jawab, saya bagi hadiah. Solat tu apa? Pandai. Belum tepat lagi tu. Sikit lagi. Sikit lagi. Tidak pernah dengar je. Itu dia nyambung. Tapi pasal dia dah pernah dengar, tak payahlah bagi hadiah. Maknanya nyambung. Apa yang dikatakan sambung? Wusul, sambung kepada Allah sebelum kita melakukan solat. Solat tu sendiri sambung, tak ada kita. Faham tak? Boleh tak? Maknanya solat tu, iaitu sambung supaya hilang tak ada keakuan diri kita. Itu solat dia, belum dirikan lagi. Solat dia kita enggak menang. Solat dia tak ada dah diri. Nyambung sebab yang ada hanya Allah. Itu istilah wusul, sambung. Sebenarnya dia dah sambung, kita tak pernah ada. Jadi yang berdiri solat tu siapa? Sifatullah. Menyembah kepada zatnya. Kalau kita nak usoli aku lagi, jahanam. Sampai bila tak khusyuk? Bila dah tak ada keakuan diri, jadi siapa yang menyebut siapa dalam tu? Allahu Akbar, siapa yang membesarkan diri dia? Allah. Sekalian yang ada semuanya membesarkan Allah, tak sama macam Allah yang membesarkan diri. Dia je yang membesarkan. Itu pun dah lenyap semua dah. Itu yang khusyuk. Waktu tu akan rasa nikmat senikmat-nikmat dia waktu tu. Khusyuk ni adalah rasa syok. Jadi khusyuk. Jadi asyik. Lupa yang lain. Yang ingat Allah. Tak ada diri dia dah. Khusyuk lah tu. Carilah sendiri. Saya dah bukakan rahsia dia. Cari sendiri. Kalau masih ada rasa diri lagi, tak khusyuk. Itulah punca dia akan jadi besar. Kita tak khusyuk adalah tetap juga keakuan diri. Dalam solat kita nak rasa kita yang solat. Habislah. Kita solat jangan mengaku kita yang berdiri. Itu kudrat siapa kita berdiri? Ya kalam, keluar kalam siapa? Yang nak dengar balik pendengaran siapa? Sami Allahu liman. Dia balik puji, dia balik ada kita lagi. Tapi kalau akuan diri kita ada, kita rasa kita yang puji. Mana boleh? Itu kalam siapa? Yang memuji Allah hanya Allah. Yang nak mendengar puji itu hanya pendengaran. Kita tak mempunyai pendengar. Yang bagi rasa so puji siapa? Ke Digi Selcom? Jangan pakai Digi Selcom lagi dah. Terus sambung pada Allah, tak ada kita. Sambung nama dia. Dapat tak khusyuk? Ni belum buat lagi khusyuk tak? Tak khusyuk juga. Kalau kita dah dapat sipin ni, khusyuk ke tidak? Inilah pakai cara Rasulullah SAW. Para sahabat, para wali Allah. Ini yang dipakai. Tak ada keakuan diri. Barulah dapat solatan daiman. Solatan daimun. Bukan solat Doraemon. Macam-macam masuk Doraemon kan, macam-macam masuk. Ini solat daiman. Berterusan kekhusyukan kita daripada sebab khusyuknya solat kita. Inna solata tanha anil fahsya'i wal. Sebabkan khusyuknya, betulnya, sempurna solat kita, terbawa-bawa di luar solat. Tak ada keakuan diri. Betul? Kita angkat, Allah angkatkan. Allah suapkan. Allah yang bagi makan, nak rasa durian ke, nak apa. Bukanlah saya nak durian, saya sebut je. Tapi kalau ada, best juga. Main-main. Tu. Alhamdulillah. Syukurlah kita kepada Allah SWT. Kita dapat ilmu original. Kalau beli barang nak original ke nak lokal? Nak ori je kan? Kalau solat tak nak pula. Original. Dia ambil original.
Jadi kita bersyukur kita dapat original direct daripada Allah ataupun daripada Rasulullah kepada kita. Takkan kita tersesat, ya. Tapi kalau ada lagi keakuan diri tersesat, tak payah cakap orang cakap kita sesat. Kita aja mengaku kita sesat sudah. Bila kita ada keakuan, hukum diri kita sendiri. Bila ada keakuan diri. Ya. Tu tadi. Cik masak-masak tu tangan Allah yang masak tu. Ya. Pusing tawaf supaya tak ada yang lain untuk mengesahkan Allah. Siapa yang makan, kudrat tu mengarah kepada mengesahkan Allah. Kita meniaga ke, kita apa ke, kita masak, kita buat gitu. Orang yang makan beli kat tempat kita, dia otak dia mengesahkan Allah. Kita masukkan santau tu sikit. Santau kita ni untuk mengesahkan Allah. Tu. Perkataan ni memang bahaya santau, tapi santau kita mengesahkan Allah. Masukkan nur tadi. Supaya orang tidak lupa pada Allah. Dengan sebab dia makan masakan kita. Adalah masakan daripada tangan kekuasaan Allah SWT. Olahkan. Bahagialah kita dapat sebarkan. Tukang masak yang dicintai oleh Allah. Apa rahsia dia? Dia tak ada keakuan diri masak. Yang bagi sedap Allah, yang bagi kuasa kudrat daripada makan tu untuk mengesahkan Allah. Tak ada kita, siapa puji kita pun kita tak ada bangga. Sebab kita tahu yang masak bagi sedap tu bukan kita. Ini chef ni, chef tu, chef ni. Masak memang saya belajar ni, saya kat mana belajar? Saya bertahun belajar. Naik keakuan diri. Tujuan dia untuk apa? Makan sedap je. Orang tak dapat mengesahkan Allah. Sebab kau masak tu dengan kesombongan. Ada rasa keakuan diri kau masak tadi. Menyebabkan orang tu makan hanya memuji kau je. Memang sedap, tapi memuji kau je. Tapi kau tak dapat yang sebenar-benar akhlak dengan Allah. Kita nak bagi orang makan, bagi anak, bagi siapa makan pun untuk dapat cahaya iman. Tadi Buya Razi tadi kan, dia buka balik cahaya kan. Dulu dah 20 tahun dah saya bawa ni. Tanya jemaah saya yang lama-lama ni. 20 tahun. Hina orang ni kata sesat ni saya ilmu ni. Sekarang dengar sendiri. Kita terus yakin lah yang kesian orang lain. Baru nak percaya. Baru nak dengar ilmu ni. Yang kita duk cakap dulu, kita kena penjara. Lain-lain baru-baru ni, dah semua dapat piala dah. Apalah. Alhamdulillah. Penjara tempat yang Allah kata bagus, situlah bagus ya. Kat mana pun kita pergi, situ tempat yang paling baik. Tak semestinya duduk dalam istana tu baik. Dia duduk istana dah lama-lama pun rimas ni nak keluar juga. Ingat tenang ke Agung tu? Tenang ke dia duduk dalam istana tu? Kita dah bestnya dapat duduk dalam istana. Iyalah. Hujung kau 4-5 hari kau dah cari kawan kau dah duduk kedai kopi. Betul? Ya, yang tenang tu dalam man. Ya, kita dengan Allah. Kat mana pun dia campak kat istana ke dalam kubur ke, yang penting kita dengan Allah bahagia. Nak kita duduk kat syurga tak ada Allah boleh? Nak ke? Saya tak nak. Kalau Haji nak duduk kat syurga tapi Allah tu tak ada. Tak bahagia Haji. Jangan kita tersilap. Yang bahagiakan kita dengan Allah. Yang penting tu kita dah dapat sekarang ni kebahagiaan. Kebahagiaan tu kita dah tahu. Ketenangan tu kita tahu. Sakinah tu kita dah tahu. Dah dengan Allah. Jangan ada sedetik pun. Aku tak nak ya Allah. Aku tak boleh hidup tanpa Engkau ya Allah. Wah, bahasa tu cantik. Bahasa orang yang dibagi cinta oleh Allah untuk menyintai pada Allah. Kerana kita dapat cinta Allah tu, kita dapat menyintai Allah sebab Allah memberikan cinta kepada kita untuk menyintai Allah. Bukan kita ini memikat Allah. Tak. Allah yang bagi rasa cinta kepada kita untuk kita cinta. Untunglah kita. Rasulullah yang bagikan cinta kepada kita untuk kita cinta kepada Rasulullah. Bukan kita cinta terus pada Rasulullah. Tak. Tu. Baru kita tahu. Cinta tu tu bukan dua. Kalau kita kat dunia ni, kita ingat cinta tu ada yang ni, perempuan ada lelaki. Contohnya kan. Itu cinta ataupun makhluk dengan makhluk. Cinta tu sebenarnya kalau kita faham satu. Dia menyintai dirinya sendiri. Kemuncak dia gitu. Orang dapat itulah cinta yang asli. Tak ada di diri kita, yang ada hanya itulah cinta yang sebenar-benar. Untuk nak mencapai kepada pintu tu, dia macam seolah ada dua. Aku cinta kau ya Allah. Allah pun cinta mana? Yuhibunahum kahubillah. Dia cintai macam dia menyintai dirinya sendiri. Yuhibunahum kahubillah. Apa maknanya?
Dia memberikan kepada cinta pada kita seolah-olah sebenarnya dialah menyintai dirinya sendiri. Maka itu dia tajalikan cinta. Bukan kita ada dua, engkau aku cinta. Sebenarnya tak. Mana setiap apa pun Allah akan bagi tahu bahawasanya Muhammad, hai Nur Muhammad, sesungguhnya engkau adalah aku adalah engkau. Kita pun tak baik. Allah ni ada dua ke? Bukan. Allah bila dah cinta seseorang tu, mana Allah mengisytiharkan bahawasanya engkau tu aku tu engkau. Maknanya satu lah. Bukan dua. Sebab yang sifat Muhammad mentajalikan Allah. Dan tak lain Muhammad tu adalah dirinya. Tu kita nak kena faham, belajar mengenal diri, mengenal Allah ni. Saya tunjukkan macam mana skill dia tadi. Supaya kemuncak dia adalah buang keakuan diri juga. Tak lari tajuk. Bila buang keakuan diri, hilanglah ego diri, hilanglah sombong diri. Itulah yang manis. Sebab kita bila ada sombong, maka kita ada musuh. Kita ada dengki, kita ada musuh. Yang aman ni kita tak ada musuh. Malah orang nak jadikan musuh, kita akan bertolak, ya Allah ampunkan dia. Kita tak nak. Dia nak bermusuh dengan kita, tapi kita tak nak. Untunglah orang macam tu. Sebab kita tak nak bebankan siapa-siapa. Kita tak nak memikirkan dia musuh kita. Jadi siapa musuh kita yang sebenar? Iblis ke, setan ke, makhluk-makhluk? Siapa musuh kita sebenar? Bagus. Itu. Bagus. Kalau macam tu Allah pun sayang. Bila kita salah, kita kata Rabbana zalamna. Ya Allah, aku telah zalim pada diri aku sendiri. Kau dah larang jangan mengaku, aku mengaku diri aku juga. Ya Allah, aku salah ya Allah. Nyesal aku ya Allah. Serik aku, tolonglah ya Allah. Kesian aku ya Allah, aku lemah ya Allah. Kau bagi kesadaran kepada aku ya Allah. Aku telah mengaku diri aku telah zalim ni ya Allah. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunan min. Kalau kau tak ampun aku, kau tak kesian aku ya Allah, aku jadi orang rugi ya Allah. Tolonglah ya Allah. Aku tak ada siapa-siapa lagi, aku tak ada kuda, aku lemah ya Allah. Wah, Allah dengar merayu macam tu. Allah suka. Allah suka orang yang mengaku dirinya salah 1000 kali sehari pun. Allah suka, Allah suka. Dia nak dengar rintihan kita. Rasulullah SAW pun dah tentu-tentu tak ada silap, disuka 70 kali satu hari. Dan keadaan gitu, ya Allah, kebanggaan aku. Tahu kebanggaan Rasulullah tu apa? Kalau kebanggaan kita apa? Harta ke apa? Tapi kebanggaan kita, mudah-mudahan bila kita dah faham ni, kebanggaan kita adalah kebanggaan Rasulullah. Apa kebanggaan Rasulullah? Mengadu kelemahanku kepada Allah, kebanggaanku. Kenapa kita tak nak? Itu sunnah Nabi. Nabi bangga kalau dia salah, dia minta ampun pada Allah. Tak salah pun dia minta ampun. Lain dengan istighfar kita dengan Rasulullah. Istighfar kita dengan rumah terbakar lah, apalah, musibah lah. Stop, ya Allah, ini nangis rumah terbakar. Tak ada nyesal salah tu pada Allah. Ya? Tu. Lagi tajuk itu. Jadi kalau salah tu betul-betul berdetik hati kita tak elok, angkat barang kita rasa kita angkat, tekan minyak kita rasa ya Allah, salah ya Allah. Menangis ya Allah, banyak salah aku ya Allah. Aku melihat dengan penglihatan aku, tak nampak engkau pula ya Allah. Sebab memang kalau kita melihat dengan penglihatan nafsu kita, kita tak nampak Allah. Sebab mata hati tak terbuka. Tapi kalau kita melihat Allah dengan penglihatan Allah, mata kolbun kita, ada mata kat mata kolbun, kita akan lihat dengan penglihatan Allah. Di situlah tempat Allah melihat. Kita menggunakan penglihatan kita dengan kolbun, nanti kita akan nampak semua ni nyatakan Allah. Apa pun yang kita lihat, kita nampak Allah dahulu. Itu tadi jadi kita, maknanya kita mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, belum lagi amalkan, Allah dah bagi zadathum imanau. Di sisi Allah langsung Allah bagi kekuatan zadathum iman. Allah bagi tahu, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau.
Orang-orang yang nak belajar, nakkan kepada Allah, hilangkan keakuan diri, Allah akan download terus. Cuba dalam handphone ni penuh macam-macam memori. Nak masuk tak? Dah penuh. Tapi kalau kita tak ada keakuan diri, buang. Kosong, mudah tak masuk. Ya. Allah menunggu gitu. Alam nasyrah, buang. Alam nasyrah, delete ni. Wada'na anka bizak. Allazi anqadha. Wa rafa'na laka zikra. Selepas kau dah buang semua kosong, aku tinggikan nama kau dengan masukkan asma-asma aku. Nur-nurku. Tinggi, wa rafa'na laka zikra. Naiklah nama kita. Tak payah melobi-lobi lagi lah. Bila Allah dah naikkan nama kita, siapa yang nak turunkan? Ada siapa-siapa boleh turun nama kita? Nama Muhammad tu siapa yang naikkan? Allah SWT. Jadi nama kita dah sentiasa naik kalau kita buang keakuan diri. Jangan minta siapa-siapa naikkan nama kita. Tak payah, kita dah top lah. ada siapa-siapa lagi yang dia kurang top lagi. Allah dah top kan, naikkan nama kita. Wa rafa'na laka zikra. Caranya buangkan keakuan diri. Tu. Hidup ni bukan persaingan ya. Hidup ini bukan saingan. Hidup ni dengan siapa kita berkehidupan? Dengan siapa? Dengan Allah, itu bahagia kita. Tak ada persaingan apa pun. Kita berbuat bukan kerana orang ni, oh dia ni puasa 3 bulan, aku buat 6 bulan lah. Dia ni mengaji 4 jam, aku 5 jam lah. Tak ada persaingan, bukan persaingan. Hidup ni sentiasa bahagia, Allah. Apa yang Allah Ta'ala nak atur, itu yang aku nak ikut. Bahagia. Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, saya rasa cukup situ dulu. Kita minta yang lain-lain. Semua nampak muka pun dah cerah semua. Pencerahan lagi. Keluarkan pencerahan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, inayah, kasih sayang yang dapat kita bersama-sama sekali lagi pada hari yang terakhir di sini untuk hari inilah dapat menceritakan lagi kuliah duha pada pagi ini. Tak lain hala tuju mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak ada nak cakap apa, cuma saya nak refresh apa yang diperkatakan oleh Ustaz Aziz tadi. Nikmat apabila menafikan keakuan diri itu. Jangan anggap nak press otak kita ni macam mana nak nafikan keakuan diri. Kita buat dululah, senang. Kita buat dulu. Tapi nikmat Allah Ta'ala naikkan nama kita tadi. Kan? Bila kita dah delete, wa rafa'na laka zikrak. Ustaz cakap tadi. Baru je. Ya, Allah Ta'ala bagi tahu kita balik ni, nak refresh balik ni. Menafikan tu satu nikmat. Bukan satu tekanan. Kan? Macam mana susah kalau otak aku ni, macam mana nak fikir. Kan? Malam semalam ada orang cakap, macam mana akhir zaman tak ada makanan ni, aku dah sesak nafas. Saya pun tergelak dalam hati saya. Tapi sebab apa? Dia tak refresh. Dia tak refresh. Kalau dia refresh, lapang tadi dia. Macam mana otak ni nak fikir macam mana makanan akhir zaman ni tak ada. Saya nampak pun macam sesak nafas juga saya dengar tu. Tapi bila kita ceritakan balik, Allah tenang dia. Kan? Kita jangan risaukan makanan ke depan ni tak ada makanan, jangan risau. Kan? Risaunya kita tak dengan Allah. Makanan banyak gudang, dia kata setahun nak apa? Setahun nak apa? Preparation, prep prep tu setahun nak berapa gudang rumah nak letak apa, store kan. Banyak pun kalau tak dengan Allah. Orang pecah rumah kita, itu orang tak dengan Allah, dia pecah rumah kita, ambil kita makan. Memang orang akan berbunuh-bunuh esok. Tapi kalau kita tak dengan Allah, macam tu akan jadinya. Tapi kalau kita dengan Allah, yang saya cakap tadi, nikmat yang nafikan betul-betul kat kawan diri kita tu, kita letak satu beras pun, kan, sekampit beras pun boleh bagi makan 10,000 orang ni. Allah Ta'ala mentajalikan percakapan ni. Betul lah betul ke tak betul saya cakap? Betul kan? Itu. Jadi biarlah kita dengan Allah. Biar nikmat yang saya cakap tadi, nikmat bersama Allah, apa dia? Menafikan keakuan diri, la ilaha illallah. Jadi saya tak ada nak cakap sama-sama lagi. Cuma saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli jemaah di Melaka ni. Saya amat bersyukur kerana dapat bersama-sama. Cuma saya nak nasihatkan, bukan nasihat apa, jangan putus percakapan kita ni. Jangan putus, maksud saya percakapan ni maksudnya
kita nak ulang-ulang ni, yang kita nak nafi ni, bukan cuba lagi, kita terus buat. Berkumpul dengan kawan-kawan di sini, yang dekat-dekat, dekat apa, Kuala Lumpur ke, Perlis ke, dekat sekolah ke, dengan cikgu ke, kan? Ada cikgu sini dengan cikgu di Perlis ke, kalau ada lah, kan? Tak apa. Kita kumpul dengan kawan-kawan kita nak ceritakan benda ni. Kalau di sini, saya cakap dengan siapa tadi? Siapa kakak? Tadi? Yang tadi tu? Betul lah. Saya cakap, kumpul dengan Fauzia, kumpulkan dengan siapa, kan? Tak apa, 2-3 orang tak apa. Kita nak ulang benda ni. Kita nak ulang benda ni. Sama di Bacok Kelantan, saya cakap, apa yang saya cakap ni sama saya cakap. Kan? Saya bukan nak apa yang saya cakap ni bila bersambung tu saya dapat saham kat saya. Tak nak, itu saya mengadakan keakuan diri. Kan? Saya lega orang cakap macam tu. Orang mengulang benda ni. Kan? Dia dapat membahagiakan orang. Bahagia, gembirakan hati kita dengan Allah. Jemaah kita, sahabat saya cakap dulu, kan, gembirakan hati kita dengan Allah dengan menafikan segala keakuan diri. Terima kasih banyak untuk semua, agar kita dapat dipertemukan lagi. Yang akan datang ni, saya harap silaturahim yang dijalinkan ini dapat diteruskan. Kita tidak akan berputus, tetapi kita akan bersama, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kumpul dalam majlis kenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang beri kefahaman serta keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tujuan hidup yang sebenar kita, apa yang kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain membawa kebahagiaan kepada orang lain, membawa untuk mengajak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya awak telah menghantar ustaz ke sini lah. Jadi kita dapat sedikit sebanyak kita dapat ilmu yang ustaz sampaikan tu. Seolah macam mutiara kata-kata ustaz tu lah, baru kita boleh fahami lah. Selama ni saya pun tak berapa faham. Jadi kupasan ustaz tu, segala pencerahan ustaz tu, baru saya boleh faham. Walaupun tak banyak. Jadi saya terasa lah kat hati saya. Memang terasa. Tu je lah cakap. Nikmat tu lah. Saya rasa bersyukur lah. Dan awak bersyukur juga, awak gerakkan saya, kaki saya sampai ke sini. Saya berada dalam majlis ilmu Rasulullah ni. Saya rasa sangat bersyukur. Itu je lah, walaupun pendek. Asli, original daripada ustaz sendiri. Saya rasa puas hatilah. Alhamdulillah. Cik Muhammad Nasir, apa nak ucap rasa bahagia untuk mana? Bagi salam sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kepada anak saya Nasir yang bawa saya ke sini. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah juga menggerakkan hati saya mengikut dia. Sebenarnya saya memang jarang, saya mengakui lah, memang saya jarang di majlis-majlis macam ni lah. Cuma kalau saya duduk di Bangi, kalau ada pergi kelas tu adalah
pergi kelas-kelas dekat masjid, itu adalah. Tapi belum ada lagi masjid macam ni yang selalu saya pergi. Ada pergi tapi sekali-sekali lah. Bersyukur saya, alhamdulillah. Itu je lah. Terima kasih. Saya rasa amat-amat rasa bersyukur dapat bertemu dengan Tuan Guru. Jadi rasa hati ni rasa tenang. Dan dapat mengucapkan nikmat Allah lagi. Cakap. Kau cakap dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana adakan dengan dia punya Allah punya kudrat anaknya dapat bertemu di sini dengan kuliah yang amat menjentuh jiwa saya lah. Terutama untuk membaiki solat-solat saya, dan juga saya berazam dengan ilmu yang Ustaz sampaikan dari segi nak mengatasi hidup, liku-liku hidup kita, iaitu apa-apa dugaan Allah musibah ke anak-anak, kerana anak-anak dan kehidupan kita sepanjang hayat kita adalah berlandasan keredaan kita dengan tidak mengeluh. Apa-apa ujian Allah, kita kata itulah pemberian Allah, dan saya rasa macam tak ada apa masalah setelah kita tahu yang ujian-ujian itu ada Allah yang hantar. Saya nak membaiki hidupan saya dengan ciri-ciri yang Ustaz ceritakan ni, dan saya nak menyampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu saya. Sebab bagi saya dapat hidayah. Tapi kalau saya nak bagi hidayah pada anak saya, keluarga saya, amatlah payah. Tapi saya rasa saya bersyukur ilmu ini, saya sekurang-kurangnya saya boleh mendoakan mereka. Walaupun mereka tak bertemu macam gini, sebab apa, ilmu ni kena bersua. Kalau tak bersua, tak cinta. Dan tak cinta tak datang lagi makrifat dia. Jadi doakanlah saya berjaya untuk membentuk keluarga saya menuju Allah dan ramai-ramai masuk syurga. Bukan kerana kita beribadat guna syurga, tapi matlamat hidup kita ialah nak bersyurga supaya di sanalah kita akan bahagia, Ustaz. Lebih bahagia daripada dunia dia. Sebab syurga tu nanti kalau kita dah belajar kena didik now, anak syurga tu dah jadi bawah, kelas bawah. Nombor 1 kelas 1 tu Allah. Jadi kita sebut rahmat Allah, kita takut nak sebut syurga sebab takut syirik. Takut syirik. Tapi ajaran ustaz-ustaz tu itulah. Kita kadang-kadang kita ni dimotivasikan dengan ganjaran-ganjaran yang amalan. Ganjaran-ganjaran yang diamalkan memotivasikan kita melakukan ibadah. Tetapi di sudut yang lain macam inilah ustaz punya pendedahan ni, kami amat-amat setujulah. Keakuan ni memang ada pada kita kan. Bagi kita, saya yang kurang lah, yang jahil ni. Jadi saya nak ini betul Makcik cakap betul, alhamdulillah, syukur. Ini bukan pelajaran saya. Ini ilmu sejati daripada Allah dan kepada Rasulullah SAW, diamalkan oleh sahabat, dibawa akhlak ini dalam kehidupan oleh wali-wali Allah. Jadi bukan pelajaran saya. melalui perantaran. Tak ada, jangan pandang perantaran lagi. Jangan pandang saya ni. Saya ni jangan haji pandang. Ini ada untuk belajar ilmu yang dapat cepat. Jangan pandang saya tak ada benda. Saya pun dah malas nak pakai nama saya. Saya dah hilangkan diri saya. Saya tak mau ada nama keakuan ni. Jadi lebih baik haji pandang tu maknanya daripada Allah. Daripada Allah. Ilmu. Ataupun daripada Rasulullah. Lebih baik. Nanti kalau orang lagi dianggap sesat, saya mengaku Tuhan. Orang pandang saya tu macam Tuhan. Bukan Tuhan, mana kita ni tak ada. Jadi faham tak? Tak ada. Jadi ni daripada Allah. Jangan lagi berantara. Tak beriman lagi kepada Allah kalau berantara. Nabi Muhammad SAW bawa ni
untuk bagi kita yakin kepada Allah, bukan yakin pada Nabi Muhammad. Tapi Allah bagi bahasakan juga, siapa ingin dicintai aku, ikut jejak langkah Nabi Muhammad, disuruh oleh Allah, baru betul. Ini kita sendiri mengaku, jangan. Biar Allah sendiri yang iktiraf. Jadi kita lebih baik jangan pakai keakuan diri, terus ini ilmu Allah. Lagi saya bagi. Saya kalau puji saya, muka saya macam tu juga. Saya dah tak makan puji lah, sebab bukan yang puji tu dia, yang memuji pun ni kita dah letak. Siapa memuji sekian ada, tetap dia lah yang puji dia, tak dia puji saya. Saya pun rasa tak sedap kalau saya dipuji. Saya rasa bersalah juga. Kenapa nak puji saya? Jadi saya dah letak. Tapi kalau nak puji juga, pujilah, tapi saya takkan terasa punya. Eloklah juga tu akhlak. Akhlak kan? Akhlak lah. Akhlak. Sebab apa? Untuk akhlak itu. Tapi saya lebih suka lagi akhlak tadi. Gitu. Kepada langsung kita dapat buah-buah patah-patah perkataan ni, kita makrifatkan daripada Allah, bukan saya. Dan nampak saya lagi, nampak kan di sebalik saya ni bukan saya, lebih Allah yang ada. Ni saya nak ajar, ni ada adab berguru dengan orang-orang yang seperti sahabat berguru dengan Rasulullah. Itu adab, akhlak. Dia betul-betul yakin betul ni daripada Allah, bukan daripada diri Rasulullah. Sama terus sekali. Tak ada apa dah, terima kasih sekali. Tak ada apa. Yang pentingnya saya bahagia. Mak Haji cakap yang saya faham. Terima kasihlah. Bahagia tu bukan puji Mak Haji. Tapi Tak. bahagia tu Mak Haji dapat Allah Ta'ala. Ta'ala. Kadang-kadang saya minta maaf Ustaz, kadang-kadang saya apa yang terlintas tu macam nak menyampaikan tu agak susah. Jadi kita bahasa-bahasa yang kita gunakan tu macam tidak menyenangkan sangat, minta maaf lah Ustaz. Saya tak ada rasa bersih. Saya lagi seronok. Saya nak bagi tahu. Supaya lagi cantik lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Tak elok. Saya tahu best tu. Tapi saya nak bagi tahu lagi cantik dia tu. InsyaAllah. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni Mak Haji dah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun sebenarnya tak ada apa lah nak cakap Ustaz, sebab saya pun tak ada ilmu nak cakap. Cuma saya dapat buat kesimpulan, selagi ada aku, selagi itulah tak ada Allah. Dan saya harap semua kita ni dapatlah bertemu jalan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. kepuasan yang daripada berbeza-beza kepuasan yang Allah bagi. Kefahaman ni 10, ni 20, ni 30, ni 25. Jadi itu yang Allah yang bagi. Tapi ceritanya bukan cerita satu ni, tapi yang mustahabnya ada rasa walau sedikit rasa Allah tu kita nak. Alhamdulillah. Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mana kita dah faham bahawa kita ni taat, itu yang paling selamat kita pakai. Pakaian kita, pakaian Nabi Adam, pakaian Rasulullah, la taat, itu pakaian. Bukan pakaian itu mengaku ada tak? Itu bukan pakaian para Rasul, para Nabi, para wali Allah tak. Dia memakai pakaian tak ada. Jadi apa yang dilihat adalah penglihatan Allah. Dia menggunakan penglihatan. Apa yang dihidup ni, hidupan Allah. Apa yang dia dengar ni adalah pendengaran Allah. Apa yang ilmu yang dia tahu, ilmu Allah. Gitu. Dia keluar tu bercahaya cantik semua. Sebab dia datangnya daripada Allahu nurus samawati wal ardh. Allah bercahaya. Keluar cahaya. Tapi dia cahaya tu sama macam Buya Razi kata tadi, kalau bercampur-campur dengan batil, Allah Ta'ala kata walal talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan hak dengan yang batil. Kita ada, Allah ada duduk dalam mana boleh. Jadi pelangi. Jadi pelangi. Tak jadi suci bersih je. Okay, teruskan insya-Allah. Saya pun tak ada apa nak cakap. Ada apa nak cakap sengaja. Saya ni syukur Ustaz ni dapat ni semua daripada Allah. Dan kali dia juga lagi insya-Allah. Saya ni pendapat semua sama lah. Seronok, sangat seronok. Sangat seronok. Kita dapat Allah. Seronoknya kita dapat Allah. Betul-betul kita nak 24 jam dengan Allah. Allah tu yang seronok. Tak mahu dekat tuan. Bagi yang lain insya-Allah. Terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah kerana telah membuka jalan untuk mengenal Allah. Jadi di mana bila kita mengenal Allah, kita mengesahkan dia. Bila kita mengesahkan dia, yang ada cuma bahagialah rasanya. Rasa keliru, rasa tertekan, rasa bersalah hilang. Jadi itulah bila kita bersama dengan Allah. Kalau dulu sebelum belajar, memang kita tak tahu yang Allah tu sentiasa bersama kita. Setiap saat, setiap milisaat, setiap nano saat, memang sentiasa dia ada dengan kita. Dia mentadbir kita. Dan bila kita dapat rasa kita bersama dengan Allah, dengan mudah kita menerima takdir dia. Iaitu yang selalu kita sebut sebagai qada dan qadar. Biasanya kalau kita suka pada sesuatu, kita akan gembira dan apabila diuji dengan susah dan kita akan rasa sengsara. Tapi bila kita kenal Allah, bila kita dapat rasa kehadiran dia, tiada pahit melainkan manis. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada pelajaran Abu Ruh, kita ni berasal daripada Abu Ruh. Kita ada ibu dia. Ibu dia nama Nur Muhammad. Darah kita dah keturunan Nabi. Ruh kita pula berasal, kita kenal dah, berasal daripada Nur Muhammad. Abu Ruh, bapa sekalian ruh kita tahu siapa? Haji Nur Muhammad. Kita ni ruh kita berasal daripada Nur Muhammad, bukan darah. Tapi kalau dah darah zuriat Nabi, tahu pula ruh kita berasal dari Nur Muhammad, itu manusia pilihan. InsyaAllah. Jadi kita ni jadi manusia pilihan. Bila kita kenal diri kita ni siapa, man arafa nafsahu, kita betul-betul kenal kita ni Nur Muhammad. Kita ni berasal, dan roh kita berasal daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad berasal tak lain daripada Zatullah. Dan sesungguhnya sekalian yang ada ni adalah menyatakan diri Zat. Itu matlamat sebenar yang Allah jadikan kita, ciptakan kita. Kita dah mencapai faham apa tujuan Allah ciptakan kita. Untuk tak lain menombor satukan ilahun wahid, nombor satukan Allah, mengesahkan Allah. Itu hidup kita bahagia. Kita dah tahu. Bangun yang tidur kita nak esahkan Allah. Tak mau dekat wani. Bahagia Allah. Tenang dia tak tahu nak cakap. Nak ucap tak tahu. Bestnya tu. Kalau surga tu hidangan dia, nikmat tu. Nak cerita pun tak tahu. Ini pemilik dia pula kita dapat. Lagi tak boleh nak cerita best dia tu. Itu yang Rasulullah diutus untuk bagi tahu supaya kenal tu, bersungguh-sungguh Rasulullah, supaya nyata macam aku jelas aku dengan Allah, tak ada aku, Allah je ada. Aku nak nyatakan pada umatku semua, dan umatku ajarkan semua. Datang Iblis, dia tahu dah, dia nak bagi belajar. Habislah kita, kalau kita tak belajar ilmu, ambil ilmu lain, habis lagi banyak rosak lagi banyak belajar ilmu, lagi lagi macam Iblis lah. Dia tak kenal Allah. Dia jadikan Allah untuk beribadah. Dia tak mau kenal. Kita disuruh kenal, specialnya. Itu skrip Allah, kita tak boleh. Kenapa Iblis tak nak kenal Allah? Dia tak boleh cakap lah. Itu skrip Allah Ta'ala. Cerita dia. Kita ni beruntung sebab kita ni Allah Ta'ala suruh cari Allah, kenal Allah. Bukan cari, kenal Allah. Kenal Allah. Ingin aku dikenali, kata Allah. Dan kita sahut, betul bila kita kenal pada Allah, rupanya kita ni tak ada, yang ada ni bahagia. Nak ke masuk dalam kubur, nak kena balon lagi tak? Melaka kau cakap ni balon ni. Ya, betul? Masuk dalam kubur kena balon lagi tak? Kalau dah Allah Ta'ala cinta kita, ada kena talqin lagi ke? Kena soal jawab lagi tak? Janganlah pakai. Tak semua manusia masuk dalam kubur kena soal. Rasulullah kena soal.
Sahabat Nabi yang mati syahid, Zainal Hamzah, banyak sahabat Nabi, wali-wali Allah. Kena soal ke dalam kubur, cuba cerita lah. Tak ada Kalau ada wali Allah, wafat sekarang, pergi dah tutup ke 7 saat, 7 langkah, korek balik. Kalau ada dia jasad dia lagi, itu bukan wali. Wali Allah kalau mati dalam kubur gaib. Jadi ada orang makrifatullah, kenal Allah. Takkan Allah nak nyaya. Malaikat pun doa lega lah, janganlah aku soal panjang, aku nak soal dia, penat juga aku. Jadi kita dapat selamatkan malaikat berkenan. Dia tak soal kita, dia pun relax lah, kuat dia tak banyak soal. Gitu. Jadi kita yang nyata. Bukan angan-angan punya ilmu. Ini nyata. Allah takkan menzalimi kita. Dia sayang kita. Dia tahu tahan ke kita duduk kat kubur. Dalam kubur tu lagi lah tak tahan. Dah luar kubur pun tak nak lalu pun tak nak. Betul? Lagi kalau belah malam nak lalu kat kubur lagi tak nak. Itulah Allah tahu. Jadi itu Allah bagi kita ilmu ni supaya kita duduk dalam kubur bahagia. Kan nak kena soal juga nak ke? Tak nak. Tak nak kan? Tak nak. Ya Allah, ini lah cara dia. Sekarang kita belajar ni membebankan kita. Kita mesti kena soal dalam kubur. Lah aku belajar tengok-tengok nak kena soal juga. Beramal banyak-banyak pun kena soal juga. Salah tu ajar tu. Malas lah kita nak beramal je ni. Beramal pun kena balut, tak beramal kena balut. Baik tu samal. Jadi kita kena belajar betul-betul mengajikan diri kita. Baru kita tahu nilai kita. Kita mengaku sendiri kalau kita salah, memang kita harus diazab. Kita mengaku sendiri, aku mana layak aku diazab ya Allah, salah tu. Tapi mana mampu aku ya Allah. Aku jangan besok. Untuk rahmat kau luas, ampunan kau luas. Aku ni memang lemah ya Allah. Sikit-sikit salah, sikit-sikit salah. Tapi aku ada engkau ya Allah. Kau janji kau ni luas ampunan kau. Aku boleh berdiri baru minta ampun dengan kau lagi. Tapi kalau tak ada perkataan kau macam tu, tak layak lah aku ya Allah. Kesian aku. Malam nasib aku ya Allah. Cakap dengan Allah gitu. Allah tu dekat. Allah bagi idea lagi. Sebab Allah nak dengar rintihan kita. Tapi original lah rintihan. Bahagia kita kan. Cakap tengah-tengah malam seorang-seorang ya Allah. Kan ada cerita wali Allah perempuan kan. Dia nak tidur pun dia buat, ya Allah aku syok dengan kau. Ada kita sebut nak tidur syok dengan kau. Romantik dengan kau. Kau bagi aku macam-macam. Ada nak tidur cakap macam tu. Kita paksa Allah, ya Allah selamatkan aku nak tidur ni. Paksa aku. Tak ada nak ucap kasih sayang Allah manja kan. Allah bagi manja dengan kita. Ni yang kasar-kasar lah. Lemah lembut Allah buat kita kan. Baru kita tahu kehidupan kita dengan Allah best, seronok. Allah tak ada bagi tekan kita. Malah kita salah, kita minta ampun, okeylah, settle gitu. Allah mudah je kan kita. Tengok masalah dengan manusia pun kan. Cuma 3 kali buat silap. Dah sudah aku tak apa-apa. 3 kali. Allah Ta'ala 1000 kali pun kita datang minta maaf, minta ampun, diterima. Kecuali 1000 kali silap. Manusia jangan. 3 kali dia bagi warning, 3 kali. Lagi sekali kau buat, putus. Allah tak ada pun. Banyak kita buat salah kan. Tetap Allah bagi rezeki. Asyik orang itu bebas nak datang seolah-olah Allah bagi rezeki itu. Bukan daripada makhluk. Walau kita buat salah pun rezeki tetap. Bagi selera makan lagi. Macam-macam Allah bagi bagus. Dia bagi tak bagus pada kita pun bagus. Sebab dia bagi sakit untuk kita sebab pada dia. Bukan dia bagi sakit seolah-olah. Sebab dia sayang. Lain juga. Okey, adik. Rahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan, tapi sebelum tu saya nak rasa bersyukur pada Allah sebab Allah dah menghantarkan mutiara-mutiara perlis jauh datang ke Melaka. Oh ya. Lahir Melaka, tapi jangan tanya saya Melaka ni jalan mana. 7 hari ni lagi itu. Oh, kejap. Masih IC saya masih Melaka lah. InsyaAllah.
Jadi sebab Allah dah membukakan peluang dan ruang untuk kita untuk mengesakan Allah dengan pelajaran yang kita belajar beberapa hari ini. Saya ingat juga Syekh Aziz masa mula-mula datang pernah cakap, carilah guru mengesakan Allah. Sebab sekarang hari ni masing-masing akan balik ke Perlis, akan balik ke Keluang. Jadi kita dah macam, mana ni kan, kita dah seronok dengan Allah, tiba-tiba tak ada guru nak mengingatkan kita, ataupun itu kita minta dengan Allah lah kan. Bahasa kan, lupa cakap aku lagi. Jadi maksudnya kita mohon dengan Allah supaya Allah jumpakan kita dengan guru mursyid yang supaya kita macam mana kita nak mengesakan Allah. Tapi yang bestnya Allah hantar guru yang bercakap bahasa yang kita mudah fahami. Sebab yang dalam kitab-kitab tu adalah bahasa-bahasa indah yang untuk ilmu, untuk orang yang ilmu tinggi. Jadi kadang-kadang bila kita dengar, kita nak dengar bahasa-bahasanya macam, iyalah bahasa indah dulu-dulu kan, dia macam hikayat-hikayat yang tua kan. Yang kita kata apa ni, yang kadang-kadang masuk kelas dia ikut bahasa kitab. Betul lah, guru tu ikut bahasa kitab. Lepas tu kita kadang pergi kelas daripada arwah sampai akhir, apa benda yang kita, apa dia ni, kita tak faham. Tapi Alhamdulillah Allah hantar kita seseorang yang mengajar bahasa kita faham. Jadi mudah bagi kita untuk faham. Itu syukur pada Allah. Yang pertanyaan yang saya nak tanya adalah tentang solat, khusyuk solat. Khusyuk solat tu macam Syekh cakap tadi, kita bersambung pada Allah kan. Jadi bagaimana niat sebenar, sebab bila kita setiap kali kita niat solat, kita masih ada niat tu pun dah aku solat zuhur, aku solat subuh, aku. Jadi nama itu dah kita diajar aku. Jadi macam mana kita nak dapat solat khusyuk sedangkan macam mana niat tu pun dah aku. Jadi minta mohon pencerahan macam tu. Itu, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sahabat-sahabat saya, mewakili Cikgu Syikin dan semua, ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Cikgu Saadiah dan the gang kerana menguruskan pertemuan kita sepanjang 3 hari 2 malam di sini. Semoga usaha murni daripada beliau dan jemaah-jemaah yang baru semua dirahmati Allah dan diterima sebagai satu amal ibadah yang mulia. Semalam saya ada bercakap, selepas Tok Ustaz tu kami ada sambung lagi sampai pukul 3. Pagi tadi saya beritahu suami saya kata terasa macam kita join satu camp motivasi lah. Sebab lama dah kita tidak berkumpul ramai-ramai macam ni, tapi dulu camp motivasi tak cerita pasal ni. Cerita pasal macam mana nak berjaya dalam hidup, macam mana nak menjadi orang kaya. Motivasi tu bahasa Yahudi. Betul. Yang lebih tinggi daripada motivasi bahasa tu okey juga. Tapi kalau boleh kita sebut muzakarah. Okey. Tazkirah. Tazkirah daripada Ustaz. Muzakarah ni melibatkan semua, betul tak Ustaz? Jadi rasa tak jemu-jemu bila kita bercakap berkenaan dengan
cara-cara untuk kita menafikan diri kita dan mengisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya nak dendangkan satu lagu. Tapi suara saya tak sedap. Sekejap ya. Lagu lain. Hanya lagu nasyid pada zaman 90-an. Masa tu saya sekolah lagi. Okay. Tapi saya tak akan nyanyilah sebab nanti suami saya pengsan nanti. Saya akan baca saja. Tapi saya sangat terkesan dengan lirik-lirik dalam lagu ni. Saya tujukan kepada semua sahabat-sahabat jemaah di Melaka ni lah. Sahabat, perjuangan ibadah kita, hakikat iman dihidupkan, dimatikan bila tugas selesai, itulah janji Tuhan. Sahabat, apalagi yang tak pasti, kebatilan pastinya akan runtuh. Islam kan tertegak atas kebenaran, tegakkan keyakinan. Sahabat, apalagi yang kau ragukan, adalah sunnah Rasulullah yang sedikit pasti akan menang dengan bantuan Allah. Sahabat, apalagi yang kau sedihkan, darjatmu tinggi di sisi Tuhan, sekiranya kau insan bertakwa, kiranya kau insan beriman. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kepada kita dapat bertemu pada kali ini 3 hari 2 malam. Moga perhimpunan pertemuan kita pada kali ini dan perpisahan kita tidak di sini. Moga kita akan berhimpun di sana nanti. Doakan perjalanan kami yang akan kembali ke pelbagai pelosok negeri, itu balik ke utara, selatan dan di tengah-tengah. Moga doakan kami selamat dan lancar perjalanan dan segala-galanya lah. Jadi saya rasa bahagia dan kita rasa bahagia dengan Allah. Jadi bersyukur setiap skrip-skrip Allah, jalan-jalan cerita Allah yang telah Allah aturkan kepada kita. Jadi ada sedikit nak minta Ustaz buat ulasan juga sikit, iaitu antara ayat Alam nashrah laka sadrak dan wa rafa'na laka zikrak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam kasih sayang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana hari ini, pagi ini kita berjumpa kerana Allah juga. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan Rasulullah. Dan sebaik kita melangkah, kita dah bersama bagai satu keluarga, tak ada rasa ni lorat Kedah kan. Jadi tak ada rasa sikit pun. Semua je rasa sayang je. Kasih sayang. Sampai-sampai pun dengan kasih sayang, rasa nak balik ni pun sayang nak tinggal. Macam itulah ibaratnya pertemuan pada hari ini sepanjang di Melaka. Memang aturan Allah, sebab saya tak jangka. Sebenarnya saya sebenarnya follow Buya. Lepas tu bila Buya turun tu, saya rasa ya Allah, Buya sampai kat Melaka. Dekat kan, walaupun utara selatan kan. Tapi saya kata nak juga jumpa Buya. Tapi aturan dia tu sampai jumpa sahabat-sahabat, kasih sayang kat sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah, bila Allah dah nak kita berjumpa tu, kita jumpa juga kan. Okey, saya tak ada apa nak cakap. Cuma selalulah monolog. Maksudnya cakap dalam diri setiap hari. Cakaplah dalam diri, ajak anak-anak cakap dalam diri, ya Allah, aku tak ada apa pun, aku serah hidup dan matiku kerana Allah. Tu je. Sebab saya ada pengalaman, kalau dari sudut makhluk ni kita nampak ada gangguan. Saya tidur, saya mimpi roh saya diangkat ke langit. Saya masih jasad saya kat atas katil. Pengalaman tu lah jadi titik mula saya lah. Titik mula kan. Sebelum ni bukan kita tak ingat Allah, ada, tapi nak rasa tu kurang. Macam tu. Lepas tu bila roh saya diangkat ke langit dan terawang.
Lepas tu saya panggil balik. Saya baca macam-macam, panggil balik tapi tak sampai. Ya Allah, susahnya nak masukkan roh ni ke dalam badan sebab kita nak bergerak kan. Macam tu. Lepas tu bila dah lama lah baca segala macam-macam lah, doa, zikir, selawat, azan semua. Kemudian niatlah kalau lepas ni tak nak lah macam tu kan. Kita terawang tak tahu nak masuk ke mana ni. Nak pergi naik ke atas ke mana kita tak tahu. Lepas tu alhamdulillah bila saya dapat Allah bagi balik, saya sedar. Saya rasa nak pergi ke mana ni. Saya jadi takut saya nak pergi ke mana. Mati nanti saya nak pergi ke mana, saya tak tahu. Lepas tu selalulah menolong dekat situ. Kalau naik kereta ke, naik dalam pergi sekolah ke, mana-mana pun, ya Allah tolong aku. Ya Rasulullah, kau sentiasa ada. Saya selalu cakap macam tu. Cakap dengan diri sendiri je kan. Jadi yang tu lah yang selalu cakap, selalu ajak anak murid macam tu. Apa-apa pun kita ingat Allah, kita ingat Rasulullah. Kita dalam makan pun, makan dengan siapa. Kita cuba bantu anak-anak kita sebab anak murid kita tak tahu macam ni kan, susah nak dapat. Tapi selalulah sebab hari ni kematian kita tengok mudah. Sambil tidur pun boleh. Senang kan. Yang kemudiannya jaga hatilah. Kadang-kadang hati kita ni banyak prasangka. Tengok orang sana rasa macam dia tu baik, dia ni macam ni kan, tunjuk baik ataupun rasa tu. Tapi cepat-cepat bawa diri. Astaghfirullahalazim, kita tak nak benda-benda tu ada dalam hati. Kadang-kadang tu ada, taklah macam baik sangat, tapi ada tu ada, tengok orang lebih sikit, ya Allah. Tapi astaghfirullahalazim, ya Allah aku redha. Kemudian kita biasakanlah dengan Asmaul Husna, 99 nama tu. Allah dah bagi dah 99 nama tu. Tapi kadang-kadang kita bacalah kan. Tapi cuba kita gunakan nama-nama Allah tu dalam kehidupan. Contohnya kasih sayang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, macam ni. Kita gunakan. Kita tengoklah kehidupan orang ke apa semua. Kita tengok apa saja tu, kita letakkan nama-nama Allah kat situ. Contohnya kan kekuatan, ya Allah, ya Qawi, macam tu. Nak anak-anak lembut hati, anak murid lembut hati. Selalu ya Latif, kita buat sama-sama kan. Macam tu lah. Gunakan nama-nama Allah tu. Macam Allah yang Musawi, mereka bentuk semua. Kita macam ambil je satu hari satu perkataan nama-nama Allah tu, kita gunakan. Kita aplikasilah, kita buat dalam kehidupan. Kita tengok ni, ya Allah, kita nak masak kan. Ya Allah yang Musawi, aku tak pernah masak. Macam tu lah. Jadi semua ni bermula dengan hati lah. Hati. Kalau kita kata kita nak gerakkan hati tu, niat nak kenal Allah, insya-Allah Allah bawa. Tu je. Selalu cakap dengan diri sendirilah. Ya Allah, aku nak kenal. Bawa aku kenal. Macam tu. Lepas tu cakap dengan Rasulullah. Memanglah kalau orang nampak macam betul ke tak betul, tapi susah. Kita nak fahamkan orang susah, tapi kita fahamkan diri sendirilah. Ya Allah, ya Rasulullah, kau ada kan? Ya Rasulullah, kau ada kan kat sisi aku bawa kereta, kau ada kan? Macam tu. Jadi selalu macam tu lah. Selalu macam tu. Lepas tu, tapi rasa bila Allah dah bawa satu lorong, tak tahulah, tapi manis. Berjumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat kat sini. Semua pun tak rancang kan. Dengan Ustazah Rozi pun macam tu juga. Kami tak rancang pun, tapi Allah tu dah atok dengan Ustazah Rozi tu sampai kat sini. Seterusnya sebagai penutup lah kunjungan kami kat Melaka, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak makcik, kawan-kawan yang datang, yang sudi bersama kami. Terima kasih atas kasih sayang ni. Kami pun bawa balik sayang je. Kami pun tinggalkan sayang kat sini, kami pun bawa balik sayang juga sama-sama kerana Allah dan Rasulullah. Itu saja, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan tadi oleh saudara-saudari kita, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, semuanya atas dasar kasih sayang, atas dasar nak mengajak mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan. Jadi tidak lain. Kita berkumpul ni semua semata-mata nak mengesahkan Allah. Sebab tak ada tujuan yang lebih sempurna, yang Allah Taala hendak, melainkan inilah yang kita lakukan sekarang ni. Jadi bahagia kita masing-masing, bahagianya sebab apa? Bahagianya sebab rahmat Allah. Kita rasakan rahmat Allah. Kita dah bersedia dah ke depan kita, apa pun aturan Allah yang nak susun ke depan kita ni, baik, buruk, tinggi, rendah, siang, malam, pahit,
manis, kan ada dua lawan ke depan kita ni kan. Seperti kebelakangan kita ada pahit, ada manis. Semua tu susunan dua je, tak baik, buruk, tak tinggi, rendah. Kan ni siang kan, jadi malam. Itu je, ada ke tukar-tukar lagi. Itu je. Tapi kita jangan duduk antara kedua tu. Jangan kita memikirkan antara baik dan buruk, siang dan malam. Jangan kita fikirkan tu, kita fikirkan sekarang macam mana nak tetapkan hati kita yang ada hanya Allah. Itu rahsia dia. Bahagialah kita. Bahagialah kita. Ajarkan diri kita, jangan membuat pilihan nak duduk antara kedua ni. Mana kalau kita dah siang, jangan mimpi nak duduk malam. Jangan. Siang tu, dengan siapa siang tu? Malam tu dengan siapa malam? Ini hari kita mendapat keperitan. Dengan siapa keperitan tu? Harus dengan sekejap lagi kita dapat kenikmatan. Dengan siapa kenikmatan tu? Jangan sebab nikmat tu kita lupa kepada Allah. Jadi duduk antara kedua tu. Iaitu jangan memikir tekanan kita, takut sakit, takut mati, takut dapat nikmat, takut semua. Jangan risau takut. Yang kita takuti adalah kita ada keakuan diri yang kita dan bila tak ada keakuan diri kita nak, iaitu mengingati Allah, kata Rasulullah, adalah modalku. Mengingati Allah tu adalah modalku, kata Rasulullah. Modal. Kalau kita tak ada modal, boleh untung. Jadi modal kita adalah Allah, tak ada lain. Jadi hidup kita perlukan 24 jam Allah. Kalau tak ada Allah, tak ada dapat untung. Modal tak ada, macam mana nak untung? Jadi nak untung tu sentiasa mengesakan Allah. Itu modalku, kata Rasulullah SAW. Ini petua dia. Ini cara ni hidup kita ni bahagia. Kita lebihkan kepada 24 jam dengan Allah, maka nanti Allah akan temukan. Allah tahu apa hajat-hajat kita. Allah yang tahu apa hajat-hajat kita. Tapi kalau kita mementingkan hajat kita aja dapat. Yang banyak yang lain tak dapat. Tapi kalau kita hajat kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan tahu hajat-hajat kita. Dia temukan kita balik ke macam-macam cara nanti. Di alam barzah, kalau dah tak ada saya ke apa, tak ada siapa-siapa ke, maknanya kita akan bersama dengan Allah, dan Allah akan tahu kita kesunyian bila kita ingatkan. Allah akan datangkan roh sahabat kita, siapa-siapa pun yang kita rindukan. Tapi kalau kita tak dengan Allah, tak dapatlah kita mengecapi nikmat-nikmat yang Allah nak curahkan kepada kita. Kerana ibu segala nikmat tu adalah di sisi Allah. Wa amma bin ni'mati rabbika fadis. Jadi soalan tadi apa tadi soalan tadi? Dah lupa dah tadi. Khusyuk solat. Nawaitu tadi kita dah sebut dulu dah. Ya, kita tak faham guru-guru yang ajar tu, itu nawaitu tu sekolah tadika aja. Untuk kita lafaz ni, itu bukan niat, tu lafaz niat. Niat tu tanpa huruf, tanpa perkataan, dia datang daripada khatir Rabbani. Orang azan dia zuhur sekejap lagi, kita tahu zuhur dah kan? Tahu dah kan? Nak sebut lagi tak? Itu lafaz. Barang siapa yang mengulang-ulangkan lafaz ni, itu orang gila. Imam Ghazali kata. Jadi kita dah tahu zuhur, Allahu Akbar, zuhur dah. Oh ni tak, takut kita lupa. Mana boleh. Kita dah tahu 4 rakaat. Orang azan tu zuhur tahu dah. Subuh kita dah tahu dah. Kan? Jadi itu sebablah kita masyarakat kita kebingungan tu. Kita tidak akan dapat khusyuk sebab kita ngaku lagi. Itu pasal saya tengok kalau orang jadi imam, dia masih lagi nawaitu. Saya, ya Allah. Macam mana dia nak bawa makmum tu? Kalau dia ada keakuan diri lagi, macam mana dia nak bawa makmum mi'raj sekali? As-salatu mi'raj. Rasulullah kata solat tu adalah mi'raj. Mi'raj tu sampai kepada Allah. Solat tu sampai kepada Allah, sambung. Tak sambung macam mana? Duduk kat sini aja. Tu pasal bila saya soal ada satu orang tu, saya cakap sekarang ni kita duduk kat mana? Kat dunia dulu ke kat akhirat sebenarnya? Sebenarnya Mak Haji duduk kat mana? Dunia dulu ke akhirat dulu? Sekarang ni. Dunia. Dunia? Akhirat dulu. Mana ada akhirat jauh lagi? Bukan maknanya sekarang ni kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Maknanya kita minta kat dunia ni hasanah. Kemudian wa fil akhirah, dan juga di akhirat hasanah juga. Qina azabannar, betul? Sekarang ni saya nak soal,
adakah kita duduk di dunia dulu ke ataupun selepas tu bawa akhirat? Macam mana? Menurut pemikiran kita sekarang ni, pentafsiran daripada ayat tu tadi, dunia dulu ke atau akhirat dulu? Ha? Mana? Itu saya cakap tadi, kalau kita dah mengaji ni, dunia tak ada, akhirat tak ada. Sebab kita dah dengan Allah. Faham tak? Senang saya buat satu bekas. Bekas ni bulat. Ini bayangkan ni bulat ni, dalam ni ada dunia, bumi, dia ada syurga, ada neraka, ada lauh mahfuz, ada aras, ada apa semua dalam tu. Ni keliling ni Nur Muhammad. Rabbil Ala, sekian alam tu dia yang memerintah. Bila kita dah belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak duduk sini dah. Duduk dengan siapa, Mak Ji? Itu dia. Jadi nampak tak kita nanti syurga neraka kita nampak dah tak? Tak? Jadi kita tak duduk situ kan? Kita nak duduk dengan siapa? Itulah kehidupan dengan Allah. Faham tak? Jangan lagi kita rasa kita duduk lagi kita mengaji ni, kenal diri, kenal Allah, kita dah tak ada. Kita tak ada duduk dengan siapa? Yang adanya Allah lah. Dia yang memerintah kita, nampak? Kita tak ada dah. Diri kita sendiri dia yang perintah. Dan sekalian alam ni baru kita nampak dia yang perintah. Tapi kalau kita duduk lagi dalam tu lagi, macam-macam kita nampak tu, boleh duduk sini, duduk sini, kacau kita. Kita tak duduk alam ahadah. Alam mengesakan Allah. Kita masih duduk dalam alam sekian alam. Kita tak duduk alam yang menjadikan sekian alam. Jadi Rasulullah diutus untuk bagi tahu, nyatakan jelas kita hanya ada Allah, kita tak ada. Baru kita akan nampak semua ni diatur, disusun, ditakbir oleh Allah. Baik malaikat, baik jin, baik iblis, siapa pun dia tak boleh buat apa-apa. Semua Allah yang uruskan. Ada nak takut lagi tak dengan makhluk? Tak ada dah lah, kita dah ada Allah, dia jadi benteng kita. Itu pengetahuan tu, benteng yang kita yakini bahawa engkau lah segala yang urus. Kalau dia iblis tak diizinkan Allah bergerak kacau kita, dia tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Cuma mentaliti kita ni dah kasi dia ada kuasa. Habislah kita dikalahkan dengan angan-angan kita yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila kita dah bawa dia kenalkan Allah, kenal diri, kenal Allah, kita dah semua kita nampak semua tak boleh buat apa-apa. Kita nampak dia bergerak, semua Allah yang gerakkan. Kita tak nampak lagi dah dia bergerak tu atas diri dia. Kita tak nampak. Kita nampak dia bergerak tu la tataharraku zaratan ila biiznillah. Semua atas izin Allah siapa yang bergerak. Raja tu dapat kuasa, kursi samawati wal. Allah yang bagi kuasa di langit dan di bumi. Kita tak nampak raja tu ada kuasa. Itu tadi. Jadi semua pemerintahan yang ada di bumi dan di langit semuanya tunduk di bawah pemerintahan Allah. Jangan belagak kita rasa kita ada pemerintahan, kita boleh atur dan jangan. Sekali dia bagi stroke nanti bang kau tahu. Belum dia cabut semua nyawa, stroke dia bagi dah. Baru tahu angkat tangan macam ni. Baru tahu kuasa Allah. Selama ni engkau tongkat langit sangat. Itu tadi. Jadi kita kena kembali betul-betul kepada Allah. Sebelum dikembalikan nanti. Secara paksa. Suka tak suka, dia akan paksa kembali. Jadi sebelum dipaksa, lebih baik kita pulangkan balik. Kita ni tak ada apa benda. Yang ada adalah dia semata-mata. Ini banyak orang bertikaikan bila kita pakai ni nanti orang kata, ni ilmu sahaja ni mengaku Tuhan. Dia akan jolok gitu. Tapi pedulikan. Orang tu dia tak mengaji, dia akan tuduh kita begitu. Kita kata dengan dia, kita mana ada nak ngaku Tuhan apa, kita tak ada pun. Cakap dia macam tu. Ni kau hidup ni. Tak. Engkau yang salah faham. Sebab kita betul-betul asyhadu alla ilah. Kita hidup ni adalah untuk dihidupkan Allah, menyaksikan dia. Dia menyaksikan dia yang ada. Dia yang bagi penglihatan untuk menyaksikan dia yang ada. Dia menyaksikan dia yang ada. Mana ada dua? Bahagialah kita. Kalau tidak takut kita nak ni kena ratus ribu tahun untuk diperkirakan. Selepas dunia ni pendek umur dia. Alam akhirat barzah ni, alam akhirat, permulaan akhirat sampai nak akhirat, jauh perjalanan dia. Sanggup kita? Mana ada sanggup? Duduk dalam kubur satu hari tak sanggup. Tak? Siapa berani duduk dalam kubur seorang-seorang saya? Saya tak berani. Duduk dalam kubur. Macam-macam fikir nanti. Macam mana cucu aku, anak aku macam mana. Tu.
Tapi bila kita mengaji ni, di mana pun Allah letakkan, kita tetap rasakan kita dah latih. Tetap Allah akan bagi aman. Dia tak ada nyaya kita punya lah. Allah sayang kita lah. Dia nak kita yakin betul-betul pada dia je. Kalau dia tak yakin, nak cakap macam mana dah? Tak nak mengajar, belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Nak cakap macam mana dah? Dia dah tak yakin dengan Allah. Berat sangat dah. Allah bagi hidup, Allah bagi makan, Allah bagi lihat, Allah bagi... Tak mau kenal Tuhan dia. Ya Allah, peliknya. Buat main-main dengan Allah Ta'ala. Macam Allah tu dibuat macam... Bila nak pakai Allah Ta'ala, baru sebut nama Allah. Itu pun pasal apa? Nak minta sesuatu. Anak nak periksa lah, anak tu nak minta pekerja baru lah. Tengah malam bagus jumpa ustaz ni, tolong doakan. Bila dah dapat kerja, tak adalah buat lah. Ya. Kita jadikan penyembahan kita waktu kita ada hajat. Baru kita sembah Allah Ta'ala. Bahaya hidup kita. Penyembahan pada Allah Ta'ala 24 jam. Tadi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh balik. Itu semua ritual. Ritual yang sangat bagus supaya diri kita 24 jam untuk mengingat Allah. Daripada waktu Zuhur ke Asar kan ada dah pendek jadi kita. Jadi dia bersama Asar, dia hidup balik kita mengingat Allah, balik mengingat Allah. Nak diajar kita 24 jam mengesahkan Allah. Baguslah ritual tu. Nabi-nabi lain tak ada ritual macam tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun patut 50 kali kan. Ya, saya rasa cukup sampai situ dulu ya. Ada lagi soalan ada satu lagi apa tadi? Tadi dah terjawab dah khusyuk tadi. Khusyuk tu dapat jawab tak? Tadi buang keakuan diri. Lah ayah sebut dah. Sebut mengkusutkan lagi. Kita pasal solat tu sendiri buang keakuan diri, sambung. Menyambung mana ada kita dah. Kalau dah sambung ada kita lagi. Sebenarnya memang kita tak ada. Jadi bila kita angkat kudrat siapa tu? Sebut Allah Akbar siapa tu? Besar-besar mana siapa yang membesarkan? Dia membesarkan. Semua lenyap tak ada kuasa. Allahu Akbar. Boleh tumpu tak jadinya? Buat selalu macam tu kita akan dapat. Ini pun belum buat pun kita dah terasa dia punya syok dia. Tu tadi. Buat dia tu dulu Haji. Buat tu dulu insya-Allah. Tu. Jawapan tu dah tepat tu. Kita buat tu betul-betul, tak mau lagi ada diri, Allah akan tolong kita. Sebab Allah tak nak bagi kita lalai. Inilah cara dia. Yang lalai tu sebab bila kita ada keakuan diri, lalai lah. Macam-macam nanti kita akan fikir dalam akal fikiran kita. Tapi cuma kita matikan semua akal fikiran kita. Stopkan dia. Tadi. Boleh ya Pak Haji? Boleh ya? Yang lain tadi soal apa tadi? Ada satu lagi. Maknanya alam nasyarah tu Allah Ta'ala kata buangkan. Apa yang ada di dalam pemikiran kita. Macam handphone tu delete kan semua. Ibaratnya itu alam nasyarah buang. Allah suruh buang. Yang luar, yang dalam, yang nak datang semua buang. Alam nasyarah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Buang apa yang nak datang pun jangan fikir. Kan? Allah aja. Wa rafa'na, baru Allah tinggikan nama wa rafa'na laka zikra. Tinggikan sebutan nama kita sebab sebutan kita bukan sebutan kita memuji. Dialah memuji diri. Maka dia naikkan nama kita. Itu cara dia. Kita untuk berdasiasat kaji ayat-ayat yang kita selalu baca. Dan kita bawa dalam makam kehidupan kita. Bukan sekadar baca aja. Kita makamkan, kita fi'ilkan, kita perangaikan. Kalau dia kata buang, alam nasyarah laka sadrak, buang, jangan dipikirkan apa-apa lagi dah. Buang. Kita kosong, kita tak ada apa, betul-betul kita clearkan. Betul-betul kosong, yang adanya Allah. Baru nanti kita rasa seronok nama kita dimuliakan oleh Allah. Itu sebenarnya tak lain. Nama kita pun Allah yang bagi. Bahagia kita. Ada lagi? Ada lagi tak? Apa? Boleh ya? Cukuplah dulu insya-Allah. Saya pun rasa terima kasih banyaklah atas khidmat-khidmat semua
muslimin muslimat apa yang menguruskan sini, saya ucapkan terima kasih banyaklah. Hikmat tu yang akan lebih tinggi dapat rahmat Allah. Macam saya bercakap je, senang je cakapnya. Tapi yang berhikmat ni memikirkan macam mana nak selesaikan kita punya berapa hari ni kan. Jadi ganjaran dia hikmat ni tadi, Allah tu pandang rahmat dia lebih besar, lebih hebat. Jadi tak ada lagi yang lebih hebat melainkan gini. Ada satu Habib arwah dia, Habib Munzir. Habib Munzir ni di Jakarta. Dia yang membuka majlis Rasulullah ni, dia yang sebarkan. Habib Munzir ni. Dia wafat umur 40, dia kata sebelum dia wafat dia dah mimpi Rasulullah, umur kau 40 Munzir, kau ikut aku. Jadi di umur dia 35 ke 32 macam tu. Dia mimpi Rasulullah, dia dah pesan aku umur 40 tak ada. Sebab Rasulullah datang nak ambil. Jadi dia memimpi dengan Rasulullah kerap. Jadi dia mimpi Rasulullah, dia kata dia dapat kumpulkan 1 juta orang di Monas di Jakarta. Macam kita dataran Merdeka lah. Dia kumpul 1 juta orang untuk berselawat. Dia dapat buat berapa bulan nak selesaikan tu untuk kumpul pondok ni nak datang, nak cukupkan 1 juta orang berselawat kepada Rasulullah. Dia dapat buat. Lepas tu dia memimpi Rasulullah. Konon-konon dia rasa macam, ya Rasulullah, aku ni, dia cakap, dia dalam hati dia, aku dapat kumpulkan 1 juta, aku ni terpilih lah jadi umat kau. Dia rasa itu dalam hati dia. Rasulullah kata, jawab Rasulullah berdengar dia, sebenarnya engkau tak ada apa-apa Munzir, tapi orang yang berkhidmat tu lebih aku sukai lagi. Dia ngumpulkan orang ni tadi 1 juta orang. Rasulullah kata itu tak berapa hebat lagi. Yang lebih aku rindukan orang yang berkhidmat. Dia tak mahu nama dia terkenal. Nama kau terkenal Munzir, tapi ni yang buat khidmat ni mana dia terkenal, tapi dia yakin pada aku. Itu lagi aku cintai. Dia terjaga dan mimpi, dia cerita dengan sahabat dia. Jadi kita sebenarnya jangan pandang remeh-temeh orang yang berkhidmat. Orang yang berkhidmat ni lagi dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebab dia susah memikirkan macam mana nak selesaikan. Saya senang saya bercakap. Tu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan kita diketemukan lagi, ya. Tak kiralah di mana pun jua, insya-Allah. Insya-Allah kita mohon pada Allah sentiasa diri kita jauh ke dekat dalam keadaan kasih sayang Allah, rahmat Allah, kerana Allah berfirman, kalau kita betul-betul kenal diri, kenal Allah, kalau kita betul-betul cinta Rasulullah, cinta Allah SWT, kita saling sama-sama, kita ruhama'u bainahum. Kasih sayang juga kita kepada sesama kita. Ruhama'u bainahum. Sama-sama kita kasih sayang. Walau jauh macam mana pun, tetap. Walau kita dah ada di alam roh ke, tetap kita ruhama'u bain, kasih sayang sesama kita. Islam, sesama saudara kita dalam, tetap juga. Walau sekali ke, kita tetap bersama-sama. Walau jauh macam mana pun. Walau alam barzah, alam apa sekalipun, kita tetap macam mana Rasulullah SAW, Isra' wal Mi'raj. Dan naik, berjumpa, naik dan tempat. Tetap ya Rasulullah teringat sahabat dia Abu Bakar. Allah Ta'ala tunjukkan Abu Bakar di waktu itu. Macam tu kita nak. Walau dah jauh, dah nikmat jumpa Allah Ta'ala tu, masih dia teringat sahabat dia Sayyidina Abu Bakar. Allah datangkan juga. Asalkan dah dapat Allah Ta'ala dulu. Allah tahu. Jadi begitulah saya maksudkan tadi. Bila kita macam mana pun jauh, kita teringat dia, sahabat kita, Allah datangkan. Rasa lega dia datang. Nampak, yakin. InsyaAllah. Ya. Jadi, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami ini ya Allah, hamba-hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, yang duduk dalam majlis-Mu ya Allah, atas izinan-Mu ya Allah. Kami mengakui ya Allah, banyak nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami. Daripada kami alam roh hingga sekarang ini ya Allah, nikmat-Mu tidak pernah berhenti ya Allah. Engkau telah membuktikan bahawa cinta kasih-Mu kepada kami, dan kami belum lagi ya Allah nak menunjukkan benar-benar cinta kasih kami kepada-Mu ya Allah.
banyak kelalaian yang kami lakukan. Kami tukarkan nikmat-Mu kepada kezaliman. Kami tukarkan nikmat yang Kau bagi yang banyak ni kepada keakuan diri kami, ya Allah. Ya Allah, malu kami, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah. Kami serik, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Peliharalah kami, ya Allah. Tempalah hidup kami, ya Allah. Jangan biarkan kami mengurus diri kami sendiri walau sesaat, ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat lain lagi harapan kami, ya Allah. Hanya kepada Engkau lah harapan kami, ya Allah. Janganlah Kau tolak, ya Allah, harapan kami, ya Allah. Sesungguhnya setiap sesuatu yang kami pohon berasal daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, teguhkan hati kami untuk tetap mengesakan-Mu, ya Allah. Seperti mana Engkau mengesakan diri-Mu sendiri, ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami terlalu berat, ya Allah. Tak ada siapa yang boleh memikul beban dosa kami, ya Allah. Walaupun bumi, ya Allah, tak larat nak memikul beban dosa kami, ya Allah. Langit tak dapat tutup salah-salah kami, ya Allah. Terlalu banyak salah kami. Air lautan yang ada, yang seluruh alam ni tak dapat bersihkan jiwa kekotoran, keakuan diri kami. Seriak, takbur, sombong, selalu najis, ya Allah, tak dapat disuci. Melainkan di Kau, ya Allah. Melainkan di Kau lah harapan kami. Sucikanlah hati kami. Bersihkanlah hati kami. Masukkanlah nur-nur kekasih-Mu kepada dalam diri kami. Untuk sentiasa kami dapat menerangi. Dapat terus yakin, ya Allah, hakul yakin. Untuk terus mengesakan-Mu. Seperti mana Engkau mengesakan diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami ada suami, ya Allah. Jadikan suami kami suami yang soleh, ya Allah. Kami ada isteri, ya Allah. Jadikan isteri kami isteri yang solehah. Kami ada anak-anak, ya Allah, yang telah Kau amanahkan. Ya Allah, tempalah anak-anak kami. Supaya dia menjadi anak-anak yang soleh. Dan juga solehah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami tidak jahil padamu, ya Allah. Berilah pengetahuan diri-Mu kepada anak-anak kami. Cucu-cucu keturunan-keturunan kami, ya Allah. Jadikan, ya Allah, yang hadir pada hari ini di dalam YouTube yang mendengar, semuanya mendapat hajat-hajat, iaitu keampunan-Mu. Dapat rahmat-Mu, ya Allah. Dapat pemeliharaan-Mu. Dapat duduk dalam benteng-Mu, ya Allah. Dapat duduk dalam sakinah, ketenangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan dikeluarkan lagi, ya Allah. Setelah Engkau selamatkan kami berada dalam benteng keamanan-Mu, jangan Engkau keluarkan kami lagi walau sesaat, ya Allah. Pelihara, tutupi, ya Allah. Jangan ada lagi, ya Allah, sesiapa yang dapat mengeluarkan kami daripada benteng-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Sekiranya dahulu belum Kau terima, pada saat ini, pada ketika ini, terimalah, ya Allah. Jadikanlah setiap permohonan kami itu adalah kalam ketentuan kun fayakun-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan syafaat-Nya kepada kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan jadikan lidah kami kerinduan basah menyebut nama kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga setiap kali kami menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kami dihadirkan rohani Rasulullah SAW. Dan kami merindui Rasulullah SAW disebabkan Rasulullah SAW merindui kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau tolaklah permohonan kami ini, ya Allah. Sebab permohonan ini daripada di sisi-Mu, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan ilmu-ilmu pengetahuan yang Kau berikan kepada kami ini, kami dapat manfaatkan, kami dapat ajari kepada sekalian alam ini, ya Allah, dengan landasan yang dibawa oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, iaitu dengan kasih sayang dan fatonah kebijaksanaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf salah silap saya apa semua, ya, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.